Aidil Adha adalah hari raya yang lagi besar sebenarnya daripada Aidil Fitri. Aidil Fitri takbir dia sekejap je antara maghrib sampai solat hari raya. Tapi Aidil Adha boleh takbir daripada 9 Zulhijjah lagi. Walaupun tak masuk raya. Tapi hari ni kalau buat macam tu, orang kata apa, pelik kan? Subuh 9 Zulhijjah. Ada dulu saya pernah buat, baca lepas solat Isyak tu, Allahu Akbar, lepas solat subuh 9 Zulhijjah tu. Yang belakang kata, Ustaz, belum raya lagi. Dia punya tak tahu jahil tu, dia kata belum raya lagi. Dia kata, aku tahu lah belum raya. Hari ni wukuf di Arafah. Hari ni 9 Zulhijjah, lepas subuh boleh dah start takbir dalam mazhab Syafi'i. Tu nak cerita Yauman Nahri tu. Yauman Nahri tu 10 Zulhijjah tu. Baik. Daripada terbit matahari, waktu korban, terbit matahari. Terbit matahari ni maksudnya syuruk. Syuruk waktu syuruk hari ni. Sebab orang kita tak faham guna terbit matahari. Sekejap lagi dia terbit matahari, pukul 9 pun terbit matahari ada. 10 terbit matahari dah. Mana taknya dia bantai tidur subuh tak bangun. Pukul 9, 10. Dia sedap-sedap terbit matahari lah. Terbit matahari apa? Bangun pukul 12. Lama dah terbit. Nampak tak? Terbit matahari maksud di sini adalah syuruk. Kalau kita tengok dalam papan kenyataan waktu syuruk tu, itulah waktu terbit matahari. Itulah mula waktu masuk untuk korban. Tapi belum lagi masuk. Dia dah syarat nombor 2. Dia kata apa? Wa mudhiyi, tu syarat nombor 2. Setelah terbit matahari, satu hal, kalaulah dia sembelih sebelum terbit matahari, yakni lepas subuh dah letak ambil lembu, sembelih dah. Boleh dah? Sah dah? Tak sah korban tu. Korban tak sah, tapi sembelihan sah. Dia jadi sembelihan biasa. Sebab Nabi kata dalam hadis, satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, kata sahabat, awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadha nusalli thumma narji' fananhar. Nabi kata dalam hadis ni, perkara pertama yang kami mula pada hari ini, yakni 10 Zulhijjah, Yaumin Nahri, adalah pertama kami solat dulu. Solat hari raya Aidil Adha. Thumma narji', kemudian balik ke rumah. Balik ke rumah. Macam hari raya biasalah. Sunnah dia sama je macam Aidil Fitri. Aidil Fitri sunnahnya kita ikut jalan lain, balik jalan lain. Aidil Adha pun sama, pergi jalan lain, balik jalan lain. Tapi yang beza Aidil Fitri dengan Aidil Adha, sunnah yang beza adalah Aidil Fitri kita makan dulu. Aidil Adha kita makan kemudian. Tapi janganlah orang gastrik, Ustaz. Tak tahan Ustaz, gastrik dah ni. Makanlah balong. Tak salah, ada yang sampai macam puasa pula dah. Tak nak makan, sentuh nasi lemak apa pun tak nak makan. Dia tujuannya macam ni. Yang kata lepas sunat afdal, lepas solat raya baru makan adalah untuk kita menjamah daging kurban tu. Bila kita masak, makan daging kurban. Tu je. Tapi nak tunggu jamah daging korban tu, kalau orang korban 7 ekor, jenuh. Pukul 3 baru siap masak. Boleh faham tak? Jadi sepanjang pagi tu lapang. Nampak tak? Tu jangan buat perangai macam ni, jangan luru benda sangat. Makan tu maksudnya makan ringan untuk lapik perut, sekadar nak hilangkan lapik perut, jangan gastrik tak apa. Sampai gastrik tu mudarat dah. Itu jadi haram dah. Sebab kita nak elak pada nak dapat pahala sunat, dapat dosa pula. Gastrik tu haram. Tapi kalau tak ada makan tak apa, saya dah makan malam tadi dah, tak apa. Nampak? Ataupun dia kata, ada orang tanya Ustaz, bila orang kata macam tu, selama ni dia kata saya malam tak makan lah maghrib malam tak makan. Pasal apa? Takut nanti. Takut apa? Takut tak dapat pahala sunat. Dia kata, malam boleh makan sebelum nak pergi tu. Sebelum nak pergi. Kalau setakat lapik tak apa, lapik perut, makan roti canai, nasi lemak tak apa. Yang cerita ni makanan berat ni, tu tak apa. Kalau dah terpaksa makan, jangan tak makan langsung. Dan tu juga solat sunat yang biasanya solat sunat Aidil Fitri disunatkan lewat. Solat sunat Aidil Adha disunatkan dibuat seawal mungkin. Tu beza hukum, beza antara dua. Kenapa dibuat awal solat Aidil Fitri Aidil Adha? Sebab kita nak buat korban, nak cepat. Aidil Fitri tak apa, lepas tu nak ziarah tu tak apalah. Bukan ada apa pun aktiviti kan. Daripada syarat kedua, wa mudhiyi, lepas terbit matahari satu. Katalah hari ni masuk habis subuh pukul berapa? 7.10.
Kan 7.10 atau 7.9 minit. Tu syuruk tu. 7.10 kita ambil 7.10 lah. 7.10 terbit matahari. Cukup dah syarat pertama. Boleh buat kurban dah. Tapi belum lagi. Kena ada syarat nombor 2 pula. Wa mudhi raka'ataini wa khutbataini khafifat. Dia mesti melepasi. Bukan semesti buat. Mesti melepasi. Tempoh masa kadar 2 rakaat solat sunat dan 2 khutbah yang ringan. Bila sebut 2 rakaat solat sunat dan 2 khutbah yang ringan, kita nak letak kadar dia berapa minit? Agak-agak. Katakanlah solat sunat yang ringan kita letak berapa minit? 5 minit boleh? Boleh no? Sederhana. Atau 3 minit? Bolehlah 4 minit. Yang laju 3 minit lah. 3 minit kan? Tapi yang tertib, yang orang kata khafifat, maksudnya yang ringan lah. Yang ringan ni contohnya kita baca Fatihah saja. Tak baca surah tu ringan lah. Cepat, tasbih pun tak banyak. Dalam lingkungan tak sampai 5 minit atau 3-4 minit gitulah. Kemudian 2 khutbah yang ringan juga. Maksud khutbah yang cukup syarat je. Khutbah cukup syarat dia bukan susah mana pun. Kan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Barakallahu li wa lakum. Itu. Kan? Apa susah? Bukan susah mana? Tak ada. Itu je khutbahnya. Lah ni rupanya boleh pun khutbah pendek. Tak dan tidak. Saya duk khutbah, dengar khutbah sana kan, pergi kan dengan SOP pun semua kan. Kan? Pendek sungguh. Tak ada kawan tu baru tu lelak. Innallaha ya'murukum. Kan kesian tu. Main nak tidur punya lama tak boleh tidur tu khutbah. Bila dapat main khutbah tak boleh tidur pula dia kata. Kan kita dah berapa 3 bulan tak tidur tu khutbah kan, rindu pula. Ini bukan semua tidur ke ni. Kali harap sangat. Rupanya boleh khutbah pendek ni kan. Kira tak sempat. Kira bagus sebab itu panjang tu. Paling pendek tu. Dah habis berhenti. Kemudian naik pula khutbah yang kedua. Berhenti sekejap. Kadar qul huwallahu ahad. Naik pula. Baca alhamdulillah. Doa pula itu. Sudah selesai. Tu je. Tak ada apa pun. Syarat-syarat ada selawat, ada syahadah, ada wasiat bertakwa, ada semua dah. Semua duduk antara 2 khutbah dah. Jadi kita boleh buat anggaran berapa minit tu? 5 minit lah kot. 5 minit khafifat. 5 minit dia. Sebenarnya khutbah yang betul-betul syarat tu 5 minit je. 5 tambah 5 berapa? 5 tambah 3 ke 5 pernah 5 ambil lah 5. Berapa? 10 minit. Berarti bahawa ni cara kita nak kira ni, bagi faham kita ni. Berarti setelah terbit fajar berlalu 10 minit boleh dah buat kurban. Berlalu 10 minit. Bukannya semesti kena buat 2 rakaat dengan khutbah. Baru-baru yang lepas ni kesyok lah raya baru ni kan. Baru ni rupanya hebat-hebat belakang ni kan, semua betul-betul khatib belakang rupanya. Ada bakat rupanya. Ingatkan tak reti, nampak bodoh je. Rupanya pegang tongkat juga. Kira kemah tu boleh baca khutbah tu. Walaupun hak ni pegang tali pancing. Macam-macam lah kan. Hak ni pegang kayu Star Wars, macam-macam lah. Tak apalah, janji dia banyak-banyak baca khutbah kan. Itu yang saya kata kat jemaah selalu, saya kata kat orang masjid. Tuan-tuan, kalau tu imam tak mai terkentut ke sakit perut ke hari tu, jangan risau. Belakang-belakang ni semua bekas-bekas tu imam dan khatib. Nampak tak? Pakai lari ke belakang. Nampak tak? Dia kata kat rumah boleh lah baca khutbah. Hari tu kecoh. Ustaz kena baca khutbah ke hari raya ni? Pakat kalut baca khutbah. Dah semua pakat solat di rumah dah kan. Doa 2 rakaat je. Buat tu cukup dah. Khutbah tu sunat. Kalau nak buat, tak nak buat sudah. Ada yang duduk, ada yang bujang duduk Kuala Lumpur seorang-seorang. Nak khutbah ke? Nak khutbah dengan siapa? Dengan cengkerik, dengan lalat. Ada macam-macam lah. Khutbah ni sunat saja. Tapi nak sebut sini, dia kata dia ambil masa. Dia tak sebut lah berapa minit, 10 daqa'iq, 5 daqa'iq, tak sebut. Tapi fahamlah, lepas daripada 2 ni boleh dah buat korban. Tak dah. Bukan semata-mata terbit saja, dia mesti melepasi tu. Tetapi yang afdalnya apa? Waktu yang afdal, afdalnya dia sembelih setelah naik matahari kadar segala, iaitu melepasi waktu karahah. Kan kita waktu yang haram ni ada 5. Betul ke 5? Ingat kan siapa yang mengaji, yang ustaz asatiza, guru, ustaz-ustaz ni ingat ni, mesti kena ingat ni.
Saya ambil tauliah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya ada 3 tauliah, Perak, Selangor, Kuala Lumpur. Masa ambil tauliah Kuala Lumpur tu, ustaz yang tanya tu, dia kata, ustaz cuba sebut 5 waktu yang awqatil karahah, waktu yang haram kita solat sunat. Jadi ni salah satu ilmu fardu ain yang kita kena ingat lah. Nak ambil tauliah, nak mengajar, tapi hak tu tak lepas. Dia tanya, ustaz ngaji mana? Mesir. Mesir tak boleh jawab 5 waktu tu, berat. Tu orang pondok jawab berbuih. Kita mengaji Mesir habis berapa ribu dah duduk mengaji Mesir, duduk tok syekh kiri kanan. Jawab 5 waktu tu dia jawab. Tapi maklum Mak Syekh Hashimah tak apa. Dia bukan nak ambil tauliah. Ni ustaz-ustaz ni. Tak tahu 5 tu kata cerai. Dia basicnya 5 waktu ni. Pertama, antara 5 waktu ni terbahagi pada dua pula. Satu yang terikat dengan perbuatan solat. Satu lagi waktu terikat dengan waktu dan zaman. Okey. Yang mengikut perbuatan solat, waktu yang mengikut perbuatan solat 2. Selepas subuh, selepas asar. Yang tu waktu haram. Saya tak mau cerita detail panjang bab ni. Kita kena mengaji bab fiqh lah, mengaji matan Mukhtasar Latif kan, baru kita jumpa. Mukhtasar Latif ada. Kita kan ada atas Mukhtasar Al-Latif. Kitab tu paling nipis nak. Orang nak lepas benda basic ni, semua input basic ni, baca Safinatun Najah, Mukhtasar Latif, 2 tu. Yang tu orang kata kalau tak baca tu tak boleh hadam, kena hafal tu. Kalau tidak, kita pergi jumpa ada orang duk tanya benda basic tu saja. Jadi Allah SWT Muhammad lepas subuh, lepas asar. Maksud lepas subuh, lepas asar ni maksud dia apa? Lepas solat subuh, lepas solat asar. Selagi mana belum solat subuh, selagi mana belum solat asar, selagi tu tak masuk waktu haram. Dia boleh buat solat sunat banyak mana sekalipun. Bukan lepas masuk subuh. Masuk subuh pukul 5.55 contoh. Masuk 5.55 tak boleh solat sunat dah? Boleh. Selagi mana kamu belum solat subuh. Selagi belum solat subuh, selagi itu tidak haram solat sunat. Solatlah banyak mana pun. Tapi bila kamu dah solat subuh, sahaja ke solat fardu subuh, 2 rakaat, bagi je salam, masuk dah waktu haram. Asar pun macam tu juga. Masuk asar, solat asar. Dah solat asar, barulah masuk waktu haram. Sebab di waktu dia terikat dengan solat tu sendiri. Buat ke tidak lagi. Subuh tak apa. Ni asar ni ramai orang tak perasan. Kenapa asar ramai orang tak perasan? Sebab asar ni kadang-kadang kita buat jamak. Jamak apa? Takdim. Kita solat zuhur takdim dengan asar. Kita solat zuhur dengan asar, jamak takdim. Kita takdimkan apa? Asar tu kita buat pada waktu zuhur. Solat asar kita buat waktu zuhur, takdim. Tak? Jadi bila dah solat zuhur, kemudian solat asar. Jadi lepas solat asar tu haram dah solat sunat. Walaupun waktu tu masih lagi waktu zuhur. Ramai orang silap. Dia tak tahu haram dah solat sunat. Ni berlaku biasa orang pergi Mekah. Daripada Madinah dia nak pergi ke Mekah. Dia bertolak daripada Madinah lepas zuhur, lepas check out daripada hotel. Dia solat zuhur jamak takdim dengan asar di Masjid Nabawi. Okey? Kemudian dipakaikan ihram, orang bawa dia pergi Tanaim, Tanaim tak dah. Bawa dia pergi Bir Ali, Zulhulaifah. Sampai kat Bir Ali, dia buat apa? Dia turun bas, dia pergi masuk masjid Bir Ali. Dia buat apa? Solat sunat ihram. Haram siapa yang buat solat sunat ihram pada waktu tersebut. Sebab apa? Sebab dia dah solat asar dah tadi kat Masjid Nabawi, jamak takdim. Maka haram dia solat sunat ihram, berdosa. Tu kata jahil tu, tak tahu tu. Yang best tu mutawih pun jahil sekali. Dia katakan jemaah, okey jom kita turun kat Masjid Bir Ali, kita buat solat sunat ihram. Siapa tak buat solat sunat ihram lagi, buat kat sini. Jadi saya kata, apa mutawih ni? Tahu bab hukum hakam bab haji umrah, hukum hakam ni tak tahu. Haram dosa. Sebab dia solat asar belum? Dah solat asar dah. Waktu haram dia terikat dengan perbuatan solat tu. Solat tu buat ke belum? Buat dah. Masuk waktu haram. Walau kana majmu'an, sekalipun jamak.
baru dengar. Itulah banyak kita silap, banyak buat pergi sana buat dosa, bukannya buat pahala. Tak ada nak niat buat dosa dah. Tak ada nak niat ihram buat dosa dah. Kan? Habis tu dia bertanya ustaz, habis tu nak solat sunat ihram bila? Sebelum solat zuhur dengan asar. Sebelum solat jamak tu pergi Masjid Nabawi awal-awal buat solat sunat ihram ataupun buat kat bilik. Bilik mungkin sempit. Niat apa tu? Niat ihram. Dia bukan kira niat ihram, dia kira waktu tu adalah haram dia solat sunat. Dia solat sunat ihram. Jangan kata sebelum niat. Maklum Makcik Hashimah sebelum nak pergi KLIA boleh buat solat sunat ihram lah. Solat sunat ihram ni dia bukan lepas niat. Bila kita nak niat tu minggu depan nak niat, boleh solat sunat ihram hari ni. Tak nak masalah, dia tak ada waktu dia. Waktu dia bila kita nak niat nak buat umrah. Kita boleh buat sebelum tu lagi. Boleh, tapi afdalnya bila dia dekat-dekat lah. Macam orang contoh dia nak pergi Mekah terus, nak buat umrah. Dia miqat dekat Qarnul Manazil atas kapal terbang. Mana boleh solat sunat ihram atas kapal terbang? Mana muat? Mana ada kesempatan, peluang kan? Dekat airport pun susah juga nak cari surau orang ramai. Jadi nak solat sunat ihram kat mana? Kat rumah. Sebelum nak keluar nak pergi airport tu boleh tak solat sunat ihram kat situ. Tapi jangan niat lagi. Makcik Hashimah niat dah, jagalah pantang larang. Dia niat sama kat niat tak semesti. Kalau lepas miqat baru niat, baru kena dam. Haram dan kena dam. Tapi sebelum miqat jauh macam mana pun boleh niat. Walaupun katalah Makcik Hashimah nak buat umrah bila? Nak buat umrah lusa. Niat hari ni dapat dah, sah dah. Dapatlah pahala umrah. Tapi Makcik Hashimah kena tunggu 3 hari dalam ihram. Duduk kat Malaysia ihram dah. Jangan niat awal. Orang suruh solat sunat ihram je. Jangan kata-kata pergi buat pergi niat pula dah. Orang suruh buat solat sunat ihram je. Dia tak ada solat sunat lepas niat. Lepas niat boleh tak solat sunat ihram? Tak ada. Solat sunat ihram sebelum niat. Dia tak ada solat sunat ihram lepas niat, tak ada. Dia sebelum niat. Okey, faham tak cerita pasal berkaitan dengan ya ta'allaqu bil fi'l, dengan perbuatan tu kan? Subuh dia tak ada jamak, jadi tak ada isu lah tu. Kan yang masalah ni asar. Asar ni kita boleh jamak di waktu zuhur. Kalau sampai kita dah buat niat, lepas maghrib tu setelah maghrib baru kita boleh sembahyang balik macam tu. Ya. Sebelum maghrib. Tapi ada kecuali solat sunat yang boleh buat. Contoh yang turun kat Bir Ali tu, dia tak perlu buat solat sunat ihram. Tak boleh dah. Habis tu nak buat solat sunat apa? Tahiyatul masjid. Masuk je Masjid Bir Ali tu buat solat sunat tahiyatul masjid. Yang tu boleh. Tahiyatul masjid boleh. Tak ada masalah. Itu panjang cerita dia bab tu. Kemudian tiga lagi waktu yang haram tu berkaitan dengan waktu. Ini ada tempoh masa dia. Dia tak terikat dengan perbuatan. Pertama, ini cerita ni, naik matahari tu kadar segala. Terbitnya matahari iaitu pukul 7.10. Kemudian naiknya matahari tu kadar segala. Apa kadar segala? Ala qadri rumhin, dalam kitab Arab sebut. Kadar, orang Melayu sebut kadar segalah atau kadar satu tombak dan sebagainya. Dia macam ni. Kadar rumhin ni dia ukur satu rumhin dia bersamaan dengan 3 darjah, 3 degree. Kalau kita mengaji ilmu falak, matahari dia akan naik beberapa degree. Tu yang kita hari ni solat subuh dia awalkan 8 minit. Kan? Sebab kita ambil kira 18 degree. Dulu kita ambil kira 20 degree. Fajar. Itu ada perkiraan itu. 1 degree bersamaan 4 minit. Tu yang kita tambah 8 minit. Sebab sekarang ni kita kira subuh bila ukuran 18 degree. Jadi kita kena lewatkan subuh 8 minit. Sebab 2 degree beza dengan dulu. Dulu 20, lah ni 18. 1 degree bersamaan 4 minit. Jadi satu segalah atau rumhin tu dia berapa degree? 3 degree. Jadi 4 darab 3 bukan 3 degree, 4 satu rumhin 4 degree. Silap. Satu rumhin 4 degree.
Bukan 2. 2 tu yang tadi cerita subuh tadi. Yang kita duk hari ni duk tambah 8 minit tu. Jadi rumhin ni, satu rumhin 4 degree. 1 degree 4 minit. 4 darab 4 berapa? 16. Bererti setelah terbit matahari tambah 16 minit. Lepas 16 minit tu baru boleh solat sunat. Daripada 7-10 minit tu, Baca Hashimah 7-10 minit tambah 16 minit. Jadi berapa? 7-20 26. Betul ke kira saya ni? Betul nah? 7-26. Masuk 7-26 ke atas baru boleh solat sunat. Apa pun termasuk solat duha maupun solat sunat isyraq. Di antara 7-10 sampai 7-16 minit haram solat sunat. Haram solat sunat. Nampak tak? Jadi waktu tu termasuklah solat sunat, Aidil Adha, Aidil Fitri termasuk. Itu sebab dalam saya nak cerita apa berkaitan dengan bab korban ni. Dia dalam syarah saya ni dia sebut, dia kata apa? Wal afdalnya ta'khiru dhabhiha, kamu lewatkan sembelih tu, ini paling afdal lah. Ila irtifa'i syamsi qadra rumhin. Apabila setelah matahari naik segala. Yakni berapa minit? 16 minit. Lepas terbit matahari 16 minit, afdalnya itulah waktu untuk kita sembelih. Tapi yang disebutkan tadi setelah melalui 2 rakaat solat sunat dan 2 khutbah yang ringan. Kita ukur berapa minit tadi? 10 minit. Berarti dalam 10 minit tu lepas terbit matahari tu boleh tak sembelih? Boleh dah. Ada lagi baki 6 minit lagi kan? Baki 6 minit. Sikit sangat kita nak kira ni kan. Jadi kalau kita alah Ustaz, tunggulah 6 minit tu kan. Alah tunggu 6 minit. Kok lah dia saja dia kata hukum tu, saja dia tak hukum. Kok ada orang tak sabar dah. Lepas terbit matahari katalah naik 7 minit, 8 minit, kita boleh kira macam tu lah kot. Kan? Dia boleh sembelih dah. Ada lagi 10 minit lagi. Tak apa, boleh dah. Sebab dah melalui 2 rakaat solat sunat, 2 khutbah yang ringan. Kita ukur tadi, kita kadarkan dalam 7 hingga 10 minit. Boleh dah buat korban. Sah tu sah dah. Tapi afdalnya bagi lepas 16 minit. Lepas waktu apa? Waktu karahah. Waktu karahah solat sunat tu. Dan dalam kitab saya ni pun sebut, dia kata apa? Wa illam yakhruj waqtal karahah wa lam yadhbahil imam. Nampak tak? Katakanlah dah habis dah, katalah masuk waktu karahah, dalam waktu tu waktu haram solat sunat lagi, tapi dah lepas 10 minit dah, kita ni tak sabar ambil kambing sembelih, tapi tak buat solat hari raya, solat Aidil Fitri, Aidil Adha, tak buat lagi, khutbah pun tak dah, sembelih dah, sah. Walaupun imam tak sembelih lagi. Imam tu apa? Maksudnya imam negara tu, imam di situ lah. Imam tu baca khutbah belum lagi, solat sunat belum lagi. Maksudnya semasa imam pergi solat tu, imam ni atas mimbar tu, pukul 9 ke 8.30 ke solat sunat tu, dah orang kata lewat sangat dah tu. Lepas daripada terbit matahari tu, naik 16 minit tu, kita boleh sembelih buat korban dah. Tak ada masalah, boleh. Okey, sampai bila? Sampai bila? Ila akhiri ayyamin tasyrik. Sampai akhir hari tasyrik. Hari tasyrik ni bermula 11 Zulhijjah. 11, 12 dan 13. Masuk hari 13 tu boleh tak buat korban lagi? Hari ke-13 tu boleh tak buat korban lagi? Boleh. Sampai bila boleh buat korban? Sebelum maghrib. Lepas asar tu boleh buat korban lagi. Tapi lepas asar tu ada khilaf antara ulama. Ada yang kata lepas asar tak boleh dah. Sebelum asar boleh lagi. Lepas asar tak boleh dah buat korban. Tapi yang rajih dalam mazhab kita, lepas asar boleh. Boleh buat korban lagi. Tapi sebelum tenggelam matahari. Tenggelam matahari sebelum masuk maghrib. 13 Zulhijjah. Masuk je maghrib 13 Zulhijjah, tak sembelih lagi lembu tu. Cadang nak buat korban tapi tak sembelih lagi. Kalau dia baru nak sembelih lepas tenggelam matahari tu, maka korban tu dia akan jadi macam Nabi sebut dalam hadis ni. Nabi kata apa? Nabi kata fa innama huwa lahmun qaddamahu wa man dhabaha qabla dhalik. Siapa yang sembelih sebelum waktu masuk waktu, siapa yang sembelih lepas habis waktu masuk waktu, fa innama huwa lahmun, itu hanya sekadar daging, qaddamahu li ahli, hanya dihidang kat keluarga jelah. Makan sendirilah hang. Tak payah bagi kat fakir miskin lah. Nampak tak? Tak ada tuntutan lah. Kan bila kita buat korban sunat, dia wajib sedekah.
Ini ada cerita ujung ni, wajib sedekah. Jadi kita bincang. Jadi kata Nabi, laisa minan nusuki fi syai. Habis dah waktu baru nak sembelih, bukan. Tapi saya sebut je, semalam saya sebut kan, kalau dia buat korban wajib ataupun nazar, kalau terlepas waktu, maka dia wajib qada. Tapi kalau sunat, tak ada qada dah. Tunggu tahun depan lah buat. Baik. Wa yajibu tasadduqu bi syai'in min lahmiha ni'an. Ni ramai orang duk tanya, ustaz, saya ni buat korban. Okey lah. Saya ustaz, kebetulan anak saya nak menikah. Dia buat 2 in 1. Dia kutiplah duit daripada family ke, adik-beradik ke, siapa nak masuk korban, satu panggung 650. Ni sempena ni, adik-beradik hang nak menikah ni, dia nak jimat duit. Bedak lah 650 seorang satu. Kan? Buat cuti raya korban ni, buat kenduri. Kan? Kita dah kutip-kutip dia semua. Ni kita dah buat kenduri semua, nak masak semua. Nak bagi makan orang, mesti masak semua. Betul tak? Jadi dia kata, orang ni mai tanya, ustaz, adik-beradik dah mai, boleh ke adik saya, dia ni kutip duit adik-beradik ni masuk korban, tapi dia kata dia nak masak semua bagi makan waktu kenduri nanti, boleh ke ustaz macam tu? Saya kata haram, tak boleh. Jangan buat macam tu. Haram, tak boleh. Jangan buat. Itu bukan hukum dia. Dengar ni dia kata, wa yajibu tasadduqu. Apa terjemahan dia? Baca. Dan wajib bersedekah daripada dagingnya yang mentah. Tidak harus menjual sesuatu daripadanya. Itu tak baca lagi, tak apa. Itu tak baca lagi, kita baca. Dia kata apa? Wajib sedekah semuanya sekali. Bukan semua sekali, silap. Bi syai'in, sebahagian kecil daripada dagingnya, ni'an. Dia sebut syarat pula lepas tu, ni'an. Ni'an tu apa? Mentah. Bukan masak, mentah. Macam mana nak faham masalah ni? Macam ni. Dia kata wajib sedekah sebahagian. Dia wajib ni sebahagian saja. Walaupun korban tu sunat, tapi sedekah tu wajib. Nampak tak? Ni orang kata antara teka-teki. Dia kata apa benda yang sunat wajib buat. Dia wajib buat sunat. Nampak? Buat sunat. Tapi nak praktik wajib. Sedekah wajib. Ni lah dia. Kan pelik. Nak buat sunat, walaupun dia korban sunat, tapi bila nak buat sedekah, wajib dia sedekah. Syai'un. Bi syai'in atau syai'un. Sikit sebahagian. Sebahagian tu apa? Kata para ulama, sebahagian itu masuk yaqa'u alaihi al-ism. Yang boleh kita anggap dia sebagai pemberian. Katakanlah kita ambil daging, kita potong jadi 4 segi, kita bagi ni daging tu. Bolehkah orang boleh makan ke daging kecil macam tu? Tak, hak tu bukan syai'in. Syai'in ni apa? Mengikut uruf kita, kadarnya berapa paling kurang. Kalau zaman dulu kita sebut, dia sebut sebagai ritlun. Karitlin kata ulama. Seperti mana? Ritlin. Ritlin satu kati. Dulu satu kati berapa Majlis Jimah? Dulu, zaman dulu satu kati. Hari ni gram lah, kami tak tahu zaman tu. Dulu bagi kati tak? Mak saya dulu bagi ambil sekati. Lah ni tanya kati tak tahu dah. Ya, dalam lingkungan 400-500 gram. Sekati tu. Dulu bagi sebatu, satu batu lebih kurang pada sini ustaz, dalam 3 batu. 3 batu. Saya duduk lalu tadi 3 batu dah jumpa. Jadi orang lah ni tanya 3 batu tak tahu berapa kilometer kan. Dulu kita panggil batu lah ni, kita panggil kilometer. Retulun ni kadar lebih kurang 400 atau 500 gram. Katakan kita ambil 500 gram. Saya bagi mudah contoh je, tak mau duk bincang panjang sangat. 500 gram tu kena tarik daripada bahagian panggu, daripada salah satu dari, bukan salah satu, setiap daripada panggu, daripada lembu tadi. Faham tak ni? Katalah 7 orang masuk. Ini paling minimum wajib ni macam mana? Paling minimum. Hak lain nak masak lah. Tapi hak ni dia kena sedekah. 7 orang masuk seekor lembu. Satu panggu dia kena bawa keluar. Dia kata wajib bawa keluar, wajib sedekah. Bi syai'in, sikit daripada satu panggu tu. Bukan kira seekor tu, kira satu panggu tu kena bawa keluar. Berapa? Kita ambil tadi 500 gram lah.
barulah dia panggil sedekah. 500 gram. Lah ni 1 kilogram daging mentah yang baru yang ni berapa kilo? 32 Sungai Petani, lebih kurang lah RM32. Maksudnya dalam sekilo tu RM16. Setengah kilo RM16 silap. Setengah kilo tu RM16. Kira orang kata dia anggap RM16 besar tu. Setengah kilo pun kira banyak dah, boleh makan satu keluarga tu. Sekali masak betul dah. Kita buh dalam plastik setengah kilo. Ambil setengah kilo daripada satu panggur tu. Wajib tu. Hak lain tu macam mana Ustaz? Wajib ke sedekah? Dah ambil satu dah tu, sedekah dah memadai dah. Paling minimum dah tu. Paling kurang hak tu ya tarik. 500 gram daripada satu bahagian. Kalau contohnya ada 7 bahagian lembu. Dalam seekor lembu tu semua sekali daging dah kita timbang berapa kilo semua? 70 kilo katanya. Katakanlah. Jadi satu panggur orang tu, satu panggur dapat berapa kilo? 10. Ada 7. Ni pening lagi ni tengah malam ni pening cerita bab korban ni. Saya nak cerita nak syarah bab ni saja. Walaupun pendek ni, wajib tasadduqu, tapi nak syarah tu nak bagi faham betul-betul. Sebagai praktikal dia macam mana nak buat? Yang apa yang dibuat oleh yang disebut oleh pengarang musannif ni. Iaitu seekor lembu ada 70 kilo. Daging sajanya, jangan campur dengan tulang perut tu tak masuk. Hak tu tak termasuk daripada sedekah. Katakanlah dia kata, Ustaz, saya sedekah perut saja boleh tak? Tak boleh. Sebab dia mesti sedekah daging, bukan perut. Tak boleh sedekah perut. Perut tu lain. Dia nak daging. Kita totalkan daging dia 70 kilo. Satu panggur kira portion dia dapat 10 kilo. Satu panggur tu portion 10 kilo. Berarti daripada 10 kilo tu tarik 500 gram sedekah. Kemudian baki lagi 9.5 kilogram tu, yang tu nak masak boleh tak Ustaz? Masaklah semua. Paling-paling tidak ambil satu bahagian, sikit, syai'un. Tu paling minimum nak elak daripada haram tu. Jadi 500 gram darab dengan 7 bahagian. 7 bahagian lembu tadi. Berapa? 3.5 kilogram. Berarti bila dia semelih lembu tu, dia kena tarik 3.5 kilogram sedekah. Yang ni paling minimum. Kalau saya bagi contoh 70 kilo lah. Kalau lembu tu ada berat yang lain-lain, tuan-tuan kira lah ikut kaedah tadi. Maksudnya 3.5 kilogram tu dia kena tarik sedekah. Baki lagi, contoh kata kita tadi 70 kilogram. Jadi kalau kita tolak 35 kilogram, jadi berapa tinggal? 66.5 kilogram. 66.5 kilogram daging yang baki tu kita masak tak apa, boleh, tak nak masalah. Sebab kita dah tunaikan sebahagian tu yang dia kata tadi, sedekah dengan mentah. Sebahagian saja. Nampak tak? Sebahagian saja. Kalau nak masak yang baki pun boleh. Jadi tujuan yang dikatakan di sini adalah, tu kata sini, kalau Ali Syabra Malaysia dia sebut wala budda min qawlihi lahu waq'un karatlin. Dia sebut ini ada dalam ni. Seperti satu ritl. Satu ritl ni kalau dalam kitab sebut kadarnya dalam 400 gram. Kena sedekah juga sebahagian kecil. Kena sedekah. Itu wajib sedekah. Sebahagian. Itu paling minimum. Tapi paling afdalnya sedekah semua. Mentah-mentah. Nampak tak? Tapi kalau nak buat, boleh juga dengan orang kata ulama, boleh juga buat cara macam kita dah biasa buat. Daripada ni yang kata sunnah yang kita boleh buat, iaitu siapa kau ni, Leman penjara, macam-macam. Hari tu Saiful mahkamah, macam-macam penjara kau, mahkamah kau. Baik, sekarang ni yang ni kata Imam Nawawi boleh buat pembahagian cara macam ni, iaitu 1/3 tuan punya bahagian makan, 2/3 sedekah. Boleh, yang tu pun boleh. Tapi yang paling afdal makan sikit, sedekah semua. Hak tu tak semua orang mampu buat. Dia kata takkan aku tak dapat langsung daging, tapi hak tu paling afdal. Macam ramai orang masuk korban dengan saya, dia duduk Kuala Lumpur, saya kata nak daging ke? Daging apa Ustaz, saya duduk Kuala Lumpur, saya bagi semua ambil. Hak tu lagi afdal. Kalau boleh buat macam tu, kan? Macam kita duk hantar duit, buatlah. Nak daging nak, tak mau, tu lagi afdal. Ataupun ambil juga sekadar makannya, buh dalam mulut, ambil berkat, kata ulama, berkat daging korban kita.
Tapi kalau nak buat yang afdal, yang jenis kedua, boleh, iaitu buat 1/3. 1/3, 1/3. Potong 3 bahagian. Katalah tadi kita ambil kaedah tadi 70 kilo. Satu bahagian berapa kilo? 10. Kita bahagi 3. Daripada 10 tu bagi 3. 1/3, 3,5 kilo lah contohnya. Bagi kat tuan punya korban tu makan. Baki lagi 2/3 sedekah kat fakir miskin semua. Tu yang orang biasanya dia bagi dekat orang masuk korban ni, bagi berapa kilo? 3 kilo. Sebab ikut kaedah tu lah. 2/3 tu bagi kat fakir miskin. Boleh juga kaedah yang nombor 3 pula. Yang pertama bagi semua. Bagi semua. Tak makan pun langsung. Atau makan sikit saja. Ataupun yang kedua, 1/3 kita ambil makan, 2/3 sedekah semua. Boleh juga kaedah ketiga, 1/3 kita makan, 1/3 kita sedekah, 1/3 kita masak bagi kat orang kaya, bagi kat orang miskin makan. Boleh. Bukan tak boleh masak langsung. Macam ada orang tanya, saya buat korban, dan ustaz kata tak boleh masak. Boleh, tapi jangan masak seekor. Buat orang kata portion 3 tadi. Okey, daripada 10 kilo satu panggu, ambil 1/3 untuk tuan punya korban, bagi daging kat dia mentah-mentah. Atau dia tak mak, dia bagi sedekah kat orang lain. Ataupun yang kedua, yang kedua 1/3 dia sedekah pada fakir miskin mentah-mentah. 1/3 lagi, 3 kilo lagi lah buat masak. Jadi 3 kilo tu yang buat masak tu kita darablah dengan 7 bahagian. 3 darab 7 berapa? 21. Dalam lembu tu ada berapa kilo tadi? 70 kan? Kita ambil 21 kilo masak. Boleh. Yang tu paling terbaik sekali. Ni orang buat korban ni tak tahu ni mana ni. Portion ni. 21 kilo tu masak. Baki lagi tu, katalah kita ambil total lah 70 kilo tu, 21 kilo masak. 20 kilo sedekah kat tuan punya. Contoh, tuan punya korban. Kan? Tuan punya korban. Baki lagi masak. Tu. Sebab orang kaya kita tak boleh, kalau kita dah sedekah kat orang miskin, okey dah, memadai dah. Tapi kalau sedekah kat orang kaya semua tak sah. Haram. Kira tak memadai. Mesti kat orang miskin walaupun seorang. Jadi barulah bagi kat orang kaya. Tapi sebaiknya bagi kat orang kaya saja, orang miskin saja. Fakir miskin. Sebab dia tujukan pada fakir miskin. Tapi kat orang kaya, kata ulama, kita tak boleh bagi dia memiliki daging tu mentah-mentah. Tapi kita boleh it'am, bagi dia makan. Tu yang kita buat kenduri tu. Kita masak-masak tu bukan apa. Ada yang main tu, yang naik wheelfire, Alphard. Takkan nak bagi daging korban kat dia. Dia boleh beli seekor lembu. Bukan seekor lembu, kandang lembu boleh beli. Nampak tak? Kita nak bagi daging korban satu kat dia. Dia tak heran. Tapi kita nak raih kat dia juga, betul tak? Maka kita boleh raih dia dengan cara kita ambil daging tu, mentah-mentah tu kita masak. Bagi dia makan. Kita it'am dia, tapi bukan tamlik. Kita bagi dia memiliki daging tu mentah. Pasal apa orang miskin kita bagi dia mentah? Niat. Pasal apa mentah? Sebab apa? Sebab orang miskin bila dia dapat daging ni, kalau dia tak mak, dia boleh jual. Kalau dia tak nak, dia boleh jual. Bila dia jual, dapat duit, dia boleh tampung kehidupan dia yang lain. Itu faedah kita bagi daging kat dia. Sebab zaman dulu, sistem barter, zaman dulu orang guna daging ni untuk jual beli, nak tukar barang. Orang miskin dia nak jual balik, boleh. Yang kata tak boleh jual ni lepas ni, wala yajuzu bai'u syai'in minha. Tak harus kita jual sebahagian, satu bahagian pun daripadanya tak boleh kita jual. Tak boleh jual ni apa? Tak boleh jual bagi pemilik korban tu. Yang masuk korban tu, dia ada 10 kilo bahagian dia. Dia ambil semua, dia pergi pasar, dia letak atas meja. Okey, ambil sekilo 30, sekilo 30. Dia jual daging korban dia kat pasar, tak boleh. Tapi kalau dah sedekah, dapat kat tangan orang fakir miskin tu, dia nak buat apa terpulang. Falahu haqqut tasarruf. Bagi dia terpulang nak buat apa pun. Dia nak jual, dia nak buat apa ikut suka dia. Nak makan ikut suka. Itu sebab kita bagi kat orang fakir miskin supaya dia boleh menampung kehidupan dia. Tu faedah dia. Beza tu dengan akikah.
Dan beza juga dengan yang wajib. Yang ni ada beza dengan wajib. Kalau nazar, dia ada sebut sini, ada wa yatasaddaqu bi jami'il manzurah. Wajib sedekah semua daging yang kita korbankan dengan cara nazar. Kan kita sebut yang lepas semalam cerita pasal nazar tu. Sebut ni nazar terus jadi wajib. Kan kita sebut semalam wajib sedekah semuanya. Beza dengan nazar, korban nazar, kita tak boleh makan satu pun daripada daging tu. Tapi ni satu persoalan. Kalau dia kata, ustaz, hari tu dah tersilap dah ustaz. Silap apa? Saya buat korban sunat, saya buat kenduri semuanya sekali. Jadi saya ni ustaz, macam mana nak buat? Dah buat dah hari tu. Ataupun korban nazar, dia makan, bawa balik 3 kilo bagi bawa balik makan dengan anak-anak dia. Dia tak boleh tu, dia kena sedekah semuanya korban nazar tu. Dia tak boleh makan, saya sebut semalam kan. Siapa lagi tak boleh makan? Orang yang kita tanggung nafkah dia pun tak boleh makan. Siapa dia? Contoh saya buat korban nazar, saya tak boleh makan daging korban tu. Sikit pun tak boleh makan, 1 inci pun tak boleh. Semua kena sedekah. Bukan saya tak boleh makan, saya ada isteri saya pun tak boleh makan. Saya pun ada anak saya tanggung nak nafkah dia pun tak boleh makan, anak saya. Selain daripada yang kita tanggung nafkah tu, boleh kita bagi makan. Contoh kita ambil daging tu, saya tak nak makan untuk diri saya, untuk keluarga, saya nak bagi kat pak saudara saya, itu boleh. Dia konsep dia macam zakat. Zakat ni kita tak boleh bayar pada orang yang kita bayar nafkah dia. Tak boleh. Bayar zakat kat isteri, boleh tak? Tak boleh. Suami tak boleh bayar zakat kat isteri, tak usah. Sebab isteri wajib bayar nafkah kat dia. Bila bayar zakat, maka dia akan jadi isu mengelat bayar nafkah. Itu tak boleh tu. Anak kita bayar zakat kat anak boleh tak? Tak boleh. Tapi isteri bayar zakat kat suami boleh. Sebab isteri tak tanggung nafkah suami. Seronok tak lelaki? Isteri boleh bayar zakat kat suami. Ada hadis dia. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Boleh. Tapi suami tak boleh bayar zakat kat isteri. Emak boleh bayar zakat kat anak. Sebab emak tak wajib nafkah kat anak tu. Orang perempuan dia silap faham. Dia ingat dia yang tanggung nafkah anak. Tak. Hatta pak dia mati pun, mak tak wajib tanggung nafkah anak. Yang wajib tanggung nafkah anak dia, tok wan dia. Nampak tak? Maksudnya ibu ni memang tak ada tugas tanggung nafkah. Tak ada. Tak ada bebanan tanggung nafkah atas badan diri dia, tanggungan dia. Hak tu seronok pula orang perempuan. Kan? Tapi kita hari ni bila ada pak dia tak ada, suami kita tak ada, tinggal mak jadi janda contohnya, siapa yang tanggung anak tu? Mak. Cari rezeki, jual kuih, bayar apa semua. Sebenarnya tak wajib, tapi sebab sifat ihsan, jaga anak punya pasal. Tapi saya nak sebut kat tuan-tuan, itu cerita dia. Tak boleh kita makan sebagai. Tapi saya sebut tadi, kalau dah makan lah, apa perlu kita buat? Jawapannya, penyelesaiannya adalah dia wajib ganti balik. Wajib ganti balik. Kalau tu korban sunat, dibuat kenduri semuanya sekali, maka dia wajib ganti semua kah? Tak. Dia wajib ganti kadar yang syai'un tu je. Kadar sebahagian, satu kalti tu je daripada satu bahagian tu. Maksud tadi kita contoh tadi, seekor lembu 70 kilo, paling minimum dia kena sedekah 3.5 kilogram. Dia hanya ganti 3.5 kilogram tu, beli sedekah sebagai gantinya. Nampak tak? Bukan ganti 70 kilo tu. Jenuh lah kena pergi pasar beli 70 kilo daging ganti dah. Bukan. Boleh faham tak? Kalau korban wajib pula macam mana? Korban wajib pula, kan kita wajib sedekah semua. Kita makan tu berapa banyak? Makan tu 3 kilo. Kalau saya makan tu, ganti 3 kilo tu. Kadar makan. Kalau saya makan semua 70 kilo, ganti semua. Ganti semua. Ustaz, kalau saya nazar dah kepada kambing atau lembu tadi, lembu tu mati, wajib ganti juga. Wajib ganti lembu lain. Itu orang kata. Nak kata apa? Kan? Okey, boleh faham tak cerita tu? Beza antara sedekah sunat. Yang saya cerita tak boleh jual tu apa dia? Tak boleh jual. Lupa nak syarabat tak boleh jual ni. Tak boleh jual ni adalah iaitu udhiyat tatawwu' wala itlafuhu bi ghairihi wala i'talul jazar ujratuhu minha walau jildiha.
sebahagian daripada tak boleh kita jual adalah memberi upah kepada orang yang sembelih tu. Upah kepada orang yang sembelih tu. Tapi isu upah pada orang sembelih ni selalu orang silap faham. Saya mana kitab saya? Kitab ni kot rasanya. Hak ni dia isu penting ni sebab ada seorang ustaz di sana, dia marah bagi daging kepada tukang sembelih. Sebab tuan-tuan ni buat duk sembelih-sembelih apa semua kan. Haram bagi daging kat tukang sembelih. Maksud tak boleh bagi langsung. Kesian tukang sembelih tu. Kan? Dia kata itu dah jadi upah sebab dalam kitab sebut macam tu. Sebenarnya tak betul, salah macam ni. Tak mana dah tutup balik dah, ini pening dah. Ahkamul jihad, ahkamun nikah, ahkamul jinayah. Kitab ni ke? Ke kitab lain? Okey. 434. Okey, pasal jazar tu tahu jazar tu maksudnya orang yang tukang sembelih tu lah. Bila ghurubi syamsi. Okey, wala yabi'u min al-adhiyah. Dalam Syarah Fathul Qarib dia sebut dia kata ni dalam Hasyiah Al-Bajuri. Tuan-tuan kalau nak mengaji mazhab Syafi'i, kalau Hasyiah Al-Bajuri ni wajib adalah rumah. Kalau nak mengaji mazhab Syafi'i wajib kena rujuk. Kitab dia cukup bagus. Wa yahrumu aidan ja'alahu ujratan lil jazzar. Juga haram kita bagi daging tu sebagai upah kepada penyembelih. Walau kanatul udhiyatu tatawwu'an, sekalipun korban tu korban sunat, korban wajib lagi lah, korban sunat sekalipun. Baik, dalam kitab ni dia sebut li'annahu fi ma'nal bai'. Pasal apa tak boleh? Sebab bila kita bagi daging tu dekat tukang sembelih, sebab dia sembelih, yang tu sebahagian daripada muamalat, bentuk muamalat, iaitu upah. Upah dia panggil ujrah, al-ijarah. Salah satu bab muamalat nama al-ijarah, iaitu upah. Ijarah tu upah. Maka dia sebahagian daripada bentuk jual beli, bayar. Maka haram, tak boleh. Baik. Fa in a'tahu, dengar ni ada orang dia haramkan secara mutlak. Maksud tak boleh bagi langsung. Boleh je bagi, kan ada orang yang letak dalam plastik 500 gram tu kan, yang sedekah umum tu. Tukang sembelih boleh ambil dah. Ambil lah. Bukan upah untuk dia, memang sedekah untuk semua. Kalau dia layak ambil, kalau dia miskin kan ambil lah. Dia kata fa in a'tahu lahu, kalau bagi daging tu kat dia, la ala annahu ujrah, bukan kerana itu upah, bal sadaqah, bahkan dengan niat sedekah, lam yahrum, tak haram. Seorang ustaz di sana, dia ceramah dalam kuliah, ni ada hadis ni, dia baca hadis saja. Tu kata rosak baca hadis saja, tak baca kitab fiqh mazhab Syafi'i. Jadi orang masjid tu mengadulah kat saya. Ayah saya sendiri pergi sembelih kat masjid tu masalahnya. Dia pun memang orang tukang sembelih, dia akan bagi duit. Tu tak apa, bagi duit pada kita, senang. Ya, kita bagi duit RM50. Tapi jangan bagi duit saja, kesian dia, balik itu apa pun tak dapat. Dia duk kata lah, takkan dia pun tak bagi daging kat aku sikit pun, daging pun jadi, setengah kilo pun jadilah. Betul tak? Jadi orang masjid kadang-kadang mereka reti bahasa, bukan bagi duit saja. Ustaz ambil daging ni bawa balik. Ada ustaz tu bila tengok macam tu, tak boleh, haram ambil tu, itu upah. Dia faham, dia kata, sebab dalam kitab dia baca sekerat. Macam contoh, tuan-tuan baca syarah Fathul Qarib tapi tak baca hasyiah, tuan-tuan faham hukum sekerat. Tuan-tuan faham tak boleh bagi dekat tukang sembelih mutlak, apa pun tak boleh. Dia bergantung atas niat. Kamu bagi tu atas niat apa? Niat sedekah, boleh lah. Kalau niat untuk ujrah, upah, tak boleh. Ataupun awal-awal lagi dah plan dah, awal-awal lagi dah angkat siap dah. Ustaz nama apa entah? Ustaz apa? Alif. Ustaz Alif nak jemput sembelih, sebab itu sembelih ayam dah. Kira hebat dah sembelih tu. Betul ajaran ni. Hebat ni. Pisau pun dah berkilat dah.
Jadi bolehlah sembelih tu. Ini nak jemput jadi penyembelih kami. Jadi apa Alif kata saya insya-Allah boleh sembelih, tapi kalau saya sembelih kena bagi seekor lembu 1 kilo daging. Akad siap dah. Upah dia bagi daging 1 kilo. Itu nama upah. Yang tu yang haram tu. Dah tetap siap dah. Tak boleh itu upah. Tapi kalau dia kata bukan bal sadaqah, bagi dengan sedekah, lam yahrum, tak haram. Bagi dengan niat sedekah tak haram. Walahu ihda'uh, boleh kita hadiahkan, tak ada masalah. Hadiah pun tak apa, hadiah kat orang kaya. Kalau dia tukang sembelih tu kaya, kita hadiah kepada dia dengan niat hadiah. Kalau dia miskin, kita niat sedekah. Tapi saya sebut tadi, kalau korban sunat, kalau kita nak hadiah pada orang kaya, sebaiknya kita it'am, bagi dia makan daging tu basah, bagi dia makan. Ni faham tak? Kalau dah tak boleh bagi daging langsung kat dia sedekah, bermaksud kalau kita masak dia makan daging pun tak boleh. Jenuhlah dia pening kepala. Ustaz tukang sembelih tak boleh makan nuri yang ini. Itulah. Bila ustaz tu duk mengajar juga. Yang best tu dia senior saya di sekolah dulu. Bila dia mengajar, saya mengadap terus. Nampak tak? Saya kalau orang di sana, kalau ada orang silap hukum, mereka main jumpa saya. Mereka anak murid tak berani tegur tok guru. Dah bawa main hadis, ketak lah lutut. Anak murid ni kalau main, ni hadis sahih. Bila dibuat makhraj macam tu, habis ya. Hadis sahih. Dengan makhraj lagi. Bukan ada model apa pun bapak Wahabi ni. Wahabi teruslah senang. Bukan ada model apa pun. Model dia lahjah dia dah. Mutasyaddiquna fil kalam. Sedap hadis sahih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nampak tak? Anak murid ni dengar je hebat tu guru ni. Bawa main hadis padahal kosong. Ya Rabbi ya Karim. Anak murid tak pernah tegak. Lah gila kata ustaz tolonglah ustaz, kami ni dah pening kepala lah ni. Takkan tak boleh nak bagi daging kat tukang sembelih langsung. Adalah kami duk panggil tukang sembelih. Kami bagi juga daging kat dia. Tak boleh ustaz tu kata. Terpaksa saya mengadap. Bila mengadap tu tak apa lah. Kita mengadap bukan mengadap bawa kosong. Kita bawa kitab terus. Nampak tak? Ni sebut dalam kitab sebut. Kita tengok syarah ulama. Jangan guna otak kita. Baik, Allah SWT. Okey, cukup lah tu. Tak pergi panjang-panjang pula ni. Nak cerita pasal isu tu je lah. Baik. Kemudian wa yukrahu an yuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi fi 'ashri Zulhijjah hatta yudhhiya. Ni habis dah ni bab dia. Habis bab kurban dah. Masuk akikah sikit. Akikah ni bukan banyak mana pun. Kan habis kan? Sikit lah mengaji. Sikit lah. Apa hak ni pasal makruh lah. Orang duk tanya ustaz, pasal potong kuku, gunting rambut, gunting bulu ni apa hukum dia? Duk gaduh kat ni. Dia kata sini dan dimakruhkan. Hukumnya karahah makruh. First kali kena tahu dia makruh je, bukan haram. Jangan buat teruk. Nampak tak? Kuku tu dah macam Wolverine dah. Kuku dah macam Wolverine, panjang, boleh cakap lantai terus. Nampak tak? Dah macam hantu apa dalam sui dah tengok. Nampak? Bila dia dengar ustaz tu kata makruh potong, tak boleh potong kuku, bila sebut tak boleh, orang Melayu juga kata tak boleh, haram lah dalam otak dia. Yatabadar fi dhihnihi annahu haram. Terlintas dalam otak dia haram. Orang Melayu kita, masyarakat awam, tak boleh kata lah ustaz tu pun kena pandai guna ayat. Saya kalau mengaji fiqh, saya diajar oleh guru saya, tak boleh sebut ayat yang ada dua makna, double meaning ke. Bukan double meaning yang satu lagi tu. Ni double meaning maksudnya tak boleh. Tak boleh. Orang Melayu bila kata tak boleh tu, dia anggap kata haram lah. Kita kena sebut ke haram tu ke haram ke tak boleh tu, ataupun makruh tu tak boleh tu. Barulah dia faham. Haram tu ustaz, tak boleh tu haram ke makruh? Tanya macam tu. Dia buat makruh haram, dia pun pening juga. Nampak tak? Sebab dia main cakap je, dia main sebut, tak ada sandaran kitab, kadang-kadang main lintas dalam otak je. Nampak tak? Sama tak bila kita ada seorang tok guru ni meninggal, Allah yarham, tak mau cerita saya dia. Pasal lentik jari ni. Sebenarnya kalau lentik waktu sujud, lentik jari yang belakang ni, satu jari sudah memadai dah.
Dia ni ustaz ni lah, meninggal, Allah yarham. Tok guru lah juga. Cuma adalah benda-benda yang pelik-pelik tu yang dia cakap dalam kuliah, dia tak kena dengan mazhab Syafi'i. Dia kata wajib lentik semua. Kalau tak lentik semua, batal solat. Oh, kesian lah orang. Dah, tak wajib lentik semua. Kalau lentik semua, afdal lah. Kalau boleh lentik sebahagian, cukup dah, memadai. 3 ke, 4 ke, 5 lagi bagus. Ataupun 1 cukup lah. Boleh lah. Tak masalah. Yang tak boleh tu, gitu. Jari belakang tu waktu sujud. Ataupun kelepek macam tu. Tak boleh. Tu je. Lentik 1 pun jadilah. Ada orang tak mampu nak buat macam mana. Nak lentik tak boleh dah. Kaki tak macam tu. Kerah. Krem. Kan? Dia ikut keadaan. Kadang orang tu dia mampu, boleh buat. Tak mampu, tak apa. Kadang-kadang bila dia faham tu, ustaz, kira batal? Batal. Sabar dulu, buat tenang. Sama lah dengan abang ni. Haram lah ustaz gunting rambut. Haram. Dia kata. Tu yang rambut panjang je lah sampai ke lutut dulu. Tak gunting-gunting. Kalau dah rambut tu panjang, gunting lah. Nak buat macam mana kan? Tapi kalau kita ada kesempatan boleh gunting sebelum disebut sini makruh ayyuzila, untuk hilang, untuk makruh kamu hilangkan syai'an, sebahagian min sya'rihi, daripada rambutnya, bulu badannya, au ghairihi, ataupun rambut-rambut di tempat lain, fi ashrin, bila start ni, fi ashri Zulhijjah hatta yudhhiya, pada 10 Zulhijjah yang awal, masuk start 1 Zulhijjah sampailah lepas korban. Makruh ni yang pertama untuk orang yang masuk korban. Tu yang dia kena tahu tu dulu. Bukan makruh ni bagi semua orang. Contohnya, Amir korban tak tahu ni? Tak kan? Tak korban kan? Jadi 1 Zulhijjah tu Amir kata nak potong bulu, nak potong rambut, nak trim muka, boleh tak? Boleh, makruh tak? Tak. Tak makruh. Boleh faham tak? Kalau tak masuk korban, boleh. Yang makruh tu adalah yang masuk korban sahaja. Yang masuk korban sahaja. Start pada 1 Zulhijjah. Yang kedua, makruh je. Maksud yang masuk korban tu, sampai raya 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, rimahlah bulu duk naik ke muka ni. Potong, trim sikit-sikit tak apa. Ni dah bulu hidung sampai ke bawah dah. Boleh pintai ikat. Nampak dah? Potong lah. Teruk sangat. Nampak begitu sangat. Potong tak apa. Nampak? Itu tak kena tu cara dia. Jari tangan tu kira banyak dah kan. Nak solat macam mana? Penuh tahi bawah kuku ni kan. Wajib tak gunting? Wajib gunting kalau dah panjang. Nampak tak? Tapi kalau tak ada masalah apa-apa, tunggu sampai waktu korban. Tapi ada ulama tanya, kalau buat persoalan, kalau dia buat korban tu 3 hari. Hari pertama buat korban, hari kedua buat korban juga. 10 Zulhijjah buat korban, 11 Zulhijjah buat korban, 12 Zulhijjah buat korban, 13 Zulhijjah buat korban, 10, 11, 12, 13. 4 hari buat korban. 4 tu korban dia lah tu. 1 hari ni, esok rajin korban dia tu. Jadi dia sebut sini tak boleh potong kuku ataupun rambut-rambut di tubuh badan, hilangkan daripada awal. Daripada awal mana? Awal 1 Zulhijjah sampai korban, selesai korban. Yudhahi. Tapi korban yang mana? Dia buat 4 korban. Kata ulama, cukup memadai korban yang pertama. Dah buat korban yang pertama, ada lagi esok, boleh tak nak gunting? Gunting boleh dah. Tak ada masalah. Jangan tunggu sampai habis 4 hari tu baru dah gunting. Orang tengok pun dah tak nampak muka dah, penuh semak samun. Kan? Gunting. Kan? Tuan-tuan, kenapa? Sebab kita tak boleh gunting. Hikmah dia pasal apa? Yang kita tak boleh gunting, trim apa semua bulu ni pasal apa? Kata ulama adalah hikmatuhu. Hikmahnya adalah syumulul maghfirah wal 'itqu minan nar li jami'ihi. Kerana ada hadis sebut bahawa setiap daripada bulu anggota badan kita yang kita masuk korban ni menjadi penyelamat, menjadi pengampunan Allah. Setiap bulu tu satu pengampunan ataupun maghfirah. Maka penyelamat daripada api neraka Allah. Kalau kita gunting, kalau kita cukong, tak dapat, bukan tak dapat fadilat, dapat, cuma makruh lah perbuatan tu. Tapi jangan silap faham, la tashabbuh bil muhrimin. Bukan kerana kita nak tiru orang yang berihram. Kan dalam ihram tak boleh gunting, tak boleh potong bulu, tak boleh cepit kuku. Untuk kita buang trim badan tak boleh semasa ihram.
Jadi ada setengah orang faham, oh dia macam kita nak tiru macam orang pergi buat umrah lah kot. Buat haji kat Mekah, ihram umrah haji pun semua. Dah, bukan kita nak tiru, dia kata bukan tasyabuh dengan mereka, bukan. Kerana wa illa, dia kata wa illa, kalau kita nak tasyabuh dengan mereka, kita tiru semua 13 pantang larang tu. Dia kata la kuriha nahwa tib, maka makruh juga kita pakai wangi-wangian. Betul tak? Dalam umrah, dalam haji, dalam ihram, boleh tak pakai wangi-wangian? Tak boleh. Boleh tak pakai minyak kat rambut? Tak boleh. Nampak tak? Jadi maksudnya makruh sekali lah wangi-wangian. Tak, dalam masalah ni hanya menghilangkan bulu je makruh. Kalau nak tasyabuh, patut tasyabuh semua, ikut semua. Nikah tak boleh, apa pun tak boleh. Itu ya. Jimat apa semua tak boleh. Itu tak betul tu. Okey, ada juga ulama yang kata tasyabuh juga dengan muhrim. Tasyabuh bahagian tu saja, bukan semua. Ada juga yang bagi alasan hikmah dia macam tu. Tapi pensyarah ni dia kritik balik. Tak apalah, benda tu khilaf antara ulama, tak apa. Daripada 10 Zulhijjah selesai. Al-aqiqatu sunnah kal udhiyati wa waqtuha minal wiladati ilal bulugh thumma ya'uqu an nafsi. Aqiqah tu sunat juga. Aqiqah ni adalah untuk baby. Aqiqah ni asal makna lughah aqiqah ni adalah ni rambut, belahan rambut di tengah-tengah tu dipanggil aqiqah. Kan? Sunat bagi kal udhiyah, seperti mana korban juga. Syarat-syarat dia pun sama macam korban. Syarat binatang pun sama dengan korban. Syarat-syarat tak boleh timpang, tak boleh hilang telinga, macam cerita lepas ni sama dengan akikah. Cuma bezanya dia akan sebut lepas ni, iaitu waktunya. Waktu pun beza dengan korban. Waktu dia minal wiladati ilal bulugh, daripada waktu kelahiran sampai baliag. Orang Tara panggil baliag no. Sampai balik. Maksudnya dia boleh akikah sebelum, walaupun belum balik lagi, kita boleh buat akikah untuk dia. Tetapi yang afdalnya adalah dia sebut sini, thumma ya'uqu an nafsi. Dia kata kalaulah sampai balik dia pun tak buat akikah lagi, mak ayah dia ni tangguh, delay, tangguh, last sekali sampai balik tak buat akikah. Jadi lepas balik tu nak buat akikah dah untuk diri dia, kita mak ayah ni tak, dia sendiri buat akikah untuk diri dia sendiri. Buat akikah untuk diri dia sendiri. Buat akikah untuk diri sendiri, pergi cari kambing, niat akikah untuk aku, lama dah berbulu dah badan. Baru nak buat akikah. Kecil-kecil tak buat akikah. Untuk diri dia. Tetapi kata dia sebut dalam ni, baik, disebut dalam syarah ni, ba'dal yasqutu talab amman khutiba bi. Sebenarnya kalau lepas baligh tu tak dituntut dah untuk buat akikah. Maksudnya tak dituntut bagi mak ayah dia buat, dia yang buat. Dan dia pun sebenarnya tak perlu pun buat akikah. Kalau dah baligh tu afdalnya dibuat korban terus. Tu je, tak perlu buat akikah dah. Jangan pula bolehlah buat akikah untuk diri dia, tapi malu juga lah orang kampung. Masak akikah, masak. Saya buat kenduri kambing seekor malam. Kambing 2 ekor malam ni. Siapa dia? Buat kenduri apa? Akikah. Bila dah dapat cucu? Dah aku punya akikah dia dah. Lah dia kata, tak ada aku tengok orang besar dah baru buat akikah dia kata. Kan? Akikah untuk diri dia. Sebaiknya buat korban lah. Buat korban. Baik. Tapi dia kata wal afdalu, sebaiknya kalau kita nak ambil waktu fadilat. Ni waktu fadilatnya untuk kita sembelih buat akikah. Fil yaumis sabi', pada hari yang ke-7 kelahiran. Cukup 7 kelahiran dia pertama kata ulama buat akikah untuk dia. Yang kedua bagi nama at-tasammi bi asma'il hasanah, dengan nama-nama yang baik. Nabi kata apa? Nabi kata Nabi kata sebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Tasammu abna'akum fa innahu yud'auna ila yaumil qiyamah bi ahsinu asma'akum fa innahu yud'auna ila yaumil qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Bagi nama elok-elok ke anak tu, kerana sesungguhnya nama tu akan dipanggil di hari akhirat, dipanggilnya nama kita dengan nama ayah kita sekali.
Kalau nama tak elok, dia panggil tak elok lah. Kat akhirat kan semua orang faham bahasa Arab. Kat dunia je orang tak faham. Ada seorang tu, ustaz, saya nak buang nama anak saya. Sedap pula, saya buka Quran jumpa ayat ni. Apa dia? Saya nak buang nama anak saya Syarul Bariyah. Tapi dia kata sedap ke Syarul Bariyah ni? Syarul Bariyah. Nampak tak dia kata. Saya kata bagus. Nak buang nama tu bagus. Bagus sangat. Nampak tak? Tapi mujuk lah, dia lama dah, ada seorang tu lama pok dia bubuh nama tu. Kan? Sampai besar. Mujuk elok. Mujuk elok. Syarul Bariyah faham tu no? Sejahat-jahat makhluk. Maklum. Syarrul Bariyah. Sejahat-jahat makhluk atas muka bumi ni. Ulaika hum syarrul bariyah. Surah apa? Lam yakunil. Depa tak tahu surah Bayyinah. Depa tahu lam yakunil je. Baca surah Ikhlas Pak Long. Ikhlas, mana ada ikhlas? Tak ada dalam Quran. Qul huwallah. Oh, tahu ah dia tak. Qul huwallah ikhlas tu lah. Balong, okey balong. Baca surah Al-Masad. Masad pula, masad apa dia kata? Tabat. Oh, tabat tahu. Baik. Jadi Syarul Bariyah tu tak boleh. Ataupun misal contoh, tuan-tuan ada seorang makcik tu nama dia Hamiyah. Narun Hamiyah, api neraka yang menyala-nyala. Tuan-tuan buh nama elok-elok. Jangan buh nama elok ya. Kemudian dah buh nama elok-elok, buat apa pula? Cukur rambut dia. Lepas cukur, timbang ikut emas ataupun perak. Kalau mampu emas, ambil emas. Kira berapa gram rambut tu, bayarlah sedekah mengikut gram tu. Hari ni 1 gram emas, 1 gram emas. Kalau semasa, kalau tengok kedai lah, ada kedai ambil upah lagi bahaya lah. Tapi sekitar dalam 200 lebih itulah. 233, 250 ringgit 1 gram. Kita timbang emas tu. Last sekali dah timbang emas tu, ada berapa gram rambut dia tu? Kena 10 gram. Demam. Ustaz, saya rambut tu saya buang setengah, saya ambil setengah. Mengelat dah. Dia buang setengah, ambil setengah. Kalau hang tak mampu, hang timbang ikut perak dah lah, buat teruk sangat. Kan? Afdalnya kamu sembelih hari yang ke-7. Fa in lam yasbah fihi, kalau tak sembelih waktu hari ke-7, fa fil rabi'i asyar, hari ke-14. Wa illa fa fil hadi wal 20. Sembelih waktu 21 hari setelah dia lahir. Kalau tak juga, ada ulama sebut ada 2 keadaan. Boleh kita ambil 28, kan? Lepas 21 28 lah. Lepas 28 35. Betul tak? 35 hari pula. Ada ulama kata, tak, sampai 21 hari saja. Lepas 21 hari tu, hari mana nak sembelih lah. Waktu nak sembelih tu tak kira lah hari ke berapa pun. Nampaklah. Okey. Wal akmalu, yang paling sempurna kalau kita nak buat akikah. Syatani lidzakar, 2 ekor kambing bagi kanak-kanak bayi lelaki. Baik. Untuk perempuan seekor dah cukup. Untuk lelaki 2 ekor paling sempurna. Seekor pun dah cukup. Maksudnya laki dan perempuan sebenarnya paling minimum seekor saja. Katakanlah kita dapat anak laki, kita tak jam anak laki 2 ekor, dia kata. Apa kata macam tu, dia kata. Aku duk minta anak perempuan, dapatlah buat akikah seekor, dia 2 ekor, dia kata. Seekor 1,000, 2 ekor 2,000 lah, dia kata. Dia duk risau tang tu. Saya kata tak apalah, buat akikah seekor cukup. Sebab ada hadis Nabi korbankan untuk cucu dia Sayyidina Husain seekor saja. Sayyidina Hasan Nabi korbankan dengan 2. Bererti bahawa 2 riwayat dia menyebutkan Nabi nak sebut libayanil jawaz, membolehkan kita buat akikah paling kurang mendapat aslus sunnah, asal sunat tu dah dapat dah dengan seekor. Ataupun kita nak dapat sempurna juga, nak dapat juga 2 ekor, tapi tak mampu buat serentak, buatlah tahun ni seekor, tahun depan seekor. Tak semestilah ambil 2 ekor tu buat akikah 2 sekali, tak semesti. Tapi kalau dah buat, dah mampu buat seekor saja, buat seekor saja. Buat seekor saja. Kalau mampu lagi, ada orang kaya mampu buat 10 ekor, ikut suka. Betul tak? Buat 10 ekor tak apa, tak masalah. Kan? Iaitu Abdul Muttalib buat korban dekat anak dia Abdullah. Sampai berapa? Sampai dekat 100 ekor. Nampak? Pasal nak bunuh anak dia tu kan.
Dia kata kalau dah sampai ke anak dia dah ke 10 dia aku nak bunuh seorang. Dah kali jumpa tilik nasi tu apa semua, dia suruh ambil tarik. Tak apalah, tu panjang ceritanya. Seterusnya, wa alla yaksira azmaha, jangan dipatah-patahkan tulang bagi akikah. Makruh dipatah-patahkan tulang. Maksud patah tulang ni maksudnya dia punya sendi tu tak apa kita patah. Tu kalau semua tak patah jadi rangka lah pula kan. Mana ada orang macam tu. Patah ni maksudnya kita kecil-kecilkan tulang, hancur-hancurkan dia. Ada tak? Kita sunat, kita kepak je bahagian sendi-sendi, kita tarik tu, masak tu je. Baik. Wa an yatasaddaqa bihi matbukhan wa bihulwin. Ni dia cerita ni, wa an yatasaddaqa. Baru ni ada dalam grup dia tanya, ustaz, kami buat akikah, boleh tak kami bagi daging mentah? Lah ni nak buat kenduri susah. BKP ni saya nak buat akikah lah kat anak ni. Cuma ustaz, daging kambing tu buat akikah tu saya bagi mentah-mentah kat orang, masak sendiri lah senang. Boleh tak ustaz? Jawapannya boleh. Sebab memasak ni hukumnya sunat saja. Jangan silap faham. Yang kata wajib bagi mentah ni korban, daging korban saja. Bagi akikah sunat dimasak, diberi makan. Bihulwin, masak tu dengan tambah yang manis-manis. Contoh masak kicap manis-manis. Ni faham tak? Manis-manis. Tapi jangan manis ingat macam orang Kelantan. Allah, orang Kelantan ni buat sup pun manis. Saya pernah makan sup apa tak tahu. Dia bubuh, orang tak tahulah berapa sudu. 10 sudu kot. Sup manis ni kira jam. Kita orang utara mana biasa makan sup manis? Jam. Semua benda lah manis. Kari, katalah kita bubuh kari gula. Kita bubuh gula sekadar nak imbang rasa je, dia bubuh gula sampai terasa. Itu yang jadi pening tu. Allahu Akbar. Kata saya kalau kena rasa manis tu, ada benda yang kita masak manis, itu tak apalah, masak apa jeri tu manis sikit kan, manis tak apa. Tapi masak manis-manis ni macam masak kicap macam tu lah kot, kata pengarang kitab ni. Wabi hulwin, bubuh manisan. Bukanlah kita ambil, dia kata tak apa, hang nak manis ambil kurma tu rasa, aku masak tak manis, dia kata. Ada orang buat, dia kata masak, kalau saya masak masak kurma boleh tak? Ikut sukalah, janji masak matbukan, benda sunat je. Wal irsalu akmal, lepas masak kita pergi hantar lagi bagus daripada kita panggil orang mai. Tapi kalau korban, daging korban tu kalau kita masak, kita panggil orang makan. Kalau kita masak daging korban, tapi kalau daging tu mentah, kita bagi, pergi hantar ke orang tu. Dia kata sini masak, kemudian bagi hantar ke orang. Bukan panggil orang jemput mai, buat kad apa semua dah, tak payah. Bagi ke orang. Jadi zaman hari ni sesuai, zaman PKP ni. Dapat pahala sunnah ni. Kan? Zaman PKP ni buat akikah, suruh depan masak, packing siap-siap. Bagi kepada orang. Orang keluar hari Jumaat tu, bagi seorang sebungkus. Jimat. Lah ni nak buat kenduri pun bagus macam tu dah. Jimat sikit. Agak-agak nikah tu, tunggu kat pintu tu, kami dah nikah dah. Ni bagi, balik lah. Kan ada baru ni mereka buat kenduri drive-thru. Drive-thru, dia ada letak tabung ni letak sampui tak lupa. Buh dalam tu. Dia tak boleh bersentuhan, tak boleh. Dulu salam kaut. Tuan rumah tu dia punya salam kaut tu. Kalau dia salam kaut, bubur sini sampai gelembung dah dia punya baju. Yang best tu tuan rumah, dia buat baju khas untuk tuan rumah tu, yang poket besar sampai ke bawah. Boleh masuk dia plan siap dah. Nak ambil duit tu. Jangan marah tu, saja cerita ni kan. Kalau terkena tu faham lah kan. Dia kau tu tak apalah, nak kau tak apa, orang dah bagi ambil lah kan. Tapi ni kau tu siapa tak solat zuhur, tu ya bala tu. Siapa tak solat zuhur? Kau. Lepas tu anak kata, abah tak solat zuhur. Orang ada main ni. Kalau orang tak main, orang lain kaut. Nampak tak? Dia punya risau tak dapat duit. Dia bagi makan orang pasal nak duit tu ya. Tak apalah, buat drive-thru ke apa, ke ikut sukalah zaman lah ni. Okey, wa halqu sya'rihi ba'da adh-dhabhi wa tasadduq bi zinatihi dhahaba thumma fiddah. Kalau lepas tu sunat juga dipotong kepala, potong rambut tu, cukup, timbang dan sedekah mengikut berat dia tu.
Wa tahnikuhu bitamrin thumma hulwin. Sunat juga tahnik kat budak tu. Dah korban, kita timbang, kita tahnik. Lepas tu cukup 7 hari. Tahnik dia. Tahnik ni sunat al-ikthar minat tahnik min awliya salihin, min salihin. Kita sunat, kita banyakkan tahnik daripada orang soleh. Jumpa je orang soleh. Orang soleh, ulama, tok guru. Yang tuan-tuan rasa dia tok guru ulama, tuan-tuan tahnik. Kecuali seorang je tuan-tuan jangan bawa tahnik, saya. Sebab saya bukan ulama kan. Tuan-tuan bawalah kat ustaz lain, syekh-syekh lain apa semua. Bawalah, kita ada cucu bawa. Ambil berkat. Moga mengalir ayak liuk dalam mulut dia tu, dia akan jadi orang soleh. Ada berkat dalam ayak liuk ulama ni. Ada berkat. Kalau tuan-tuan nak lagi soleh, kalau tuan-tuan pula nak soleh, tuan-tuan nganga mulut suruh dia ludah. Tu kalau mau lah. Tapi cerita ni benar betul. Saya tak mau cerita sebab live ni. Tak mau cerita lah. Tapi benda tu pun tak boleh dia rakam. Kalau dia fitnah. Orang kata ni orang mendewa-dewakan tok guru, mendewakan wali tu apa dan sebagainya. Lagi dia kata syirik dah apalah semualah. Tu tak ada masalah pun. Ayak liuk tu najis ke tidak? Tak. Sama ada nak tak nak je lah. Kalau nak lepas ni main buka mulut. Nampak tak? Tapi bukanlah maksud dengan saya. Tapi kalau kita rasa dia orang soleh, wali Allah, kita boleh minta macam tu. Tidak ada larangan. Adakah hadis tak boleh buka mulut, tok guru ludah dalam mulut? Tak ada. Bahkan Nabi sendiri meludah di mata para sahabat dan sebagainya. Bukan dia khususiah, maksud dia dalam diri ulama tu sendiri ada keberkatan. Kita sangkaan kita kuat, dia ada berkat. Apa yang keluar pada badan tu ada berkat. Tapi itulah, jangan kita rasa benda tu rulu, bukan? Tak ada masalah. Sunat. Cara nak tahnik macam mana? Macam ni. Kalau kita ada anak, ada cucu nak tahnik, ambil pertama dia tahnik ni adalah kita tahnik dia dengan benda yang manis, contohnya kurma dan sebagainya. Ataupun tak ada kurma, kita ambil zabib, iaitu zabib kita panggil kismis. Okey, macam mana nak buat? Kalau kurma kita gigit, kunyah sampai dia lembut belah dalam tu. Jangan pergi sumbat seketui dalam mulut dia. Budak tu baru lahir, baru 7 hari hang sumbat mulut dia. Lekat kawan tu mati. Jangan buat jahil macam tu. Sebab ada orang first time nak tahnik dia sumbat sungguh. Dak suruh kawan tu jilat-jilat. Dak, tak boleh. Budak tu tak reti. Dia tahnik ni macam ni. Ambil kurma tu, hang gigit tu. Maksudnya tok guru tu, syekh tu ataupun ulama tu sendiri yang gigit. Bila dia gigit, dia bercampur dengan air liur dalam mulut dia. Tak semestinya dia ambil ayak liur dia calik dalam mulut. Ambil tu. Bila dah bercampur dengan ayak liur dia ambil. Lalu yang bahagian yang isi dalam tu, ambil lah 2-3 pun boleh. Ambil dengan bilangan 3 kali, 7 kali boleh. Tapi paling kurang sekali lah cukup. Ambil nak buat macam mana? Boleh yang pertama sapu di mulut. Kalau tak mau buka mulut, kawan tengah tidur, kan, kita pun tak payahlah paksa dia, kan. Tapi kalau sebaiknya tuan-tuan masuk dalam mulut, kemudian ada lelangit kan atas ni, lelangit. Lelangit tu kita tahnik dia. Kita sapu tu, sapu di atas lelangit dia. Sapu atas lelangit dia, bagi dia rasa. Ataupun sapu atas lidah dia, atau langit dia. Nampak tak? Baby yang kecil lah. Ni baby dah besar ni tak boleh dah. Ni kena sumbat 30 biji. Ni ustaz tahnik, ustaz tahnik. Tahnik aku sumbat sebiji, hang telan sendirilah. Kan? Dah besar-besar tak ada tahnik dah. Mau sumbat dengan rian apa semua. Baik. Dia budak kecil saja kita tahnik atas ni. Cukup. Kemudian air zam-zam tu kita bagi minum lah untuk sebagai minuman saja. Tu tahnik. Caranya kita lalukan di atas dia punya atas. Kemudian sunat juga, bila anak dilahir, saya sarankan untuk kita baca surah Al-Qadar sebanyak 11 kali, untuk mengelak daripada waktu dia besar ni nanti berzina, buat maksiat. Sunat baca surah Al-Qadar 11 kali. Ni tak ada hadis. Lagi orang tengok live ni kata, mana hadis? Tak ada hadis. Tak ada hadis. Ini bid'ah, Nabi tak pernah buat. Lah, surah Al-Qadar pun bid'ah, buang masalah hang ni. Kan? Beratur masuk neraka pasal apa ni ustaz masuk neraka ni? Baca surah Al-Qadar 11 kali. Apa salah pasal surah Al-Qadar masuk neraka dah? Kan, sebab kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Senang sangat.
Itu khibrah ulama. Mungkin ada pengalaman ulama, dia baca surah Al-Qadar, anak tu jadi soleh. Surah Al-Qadar yang ni kita boleh ingat pun. Kemudian kita baca juga pada dia doa yang Nabi ajak untuk mengelak daripada penyakit ain, gangguan sihir, jin. Sebab budak-budak ni sering diganggu oleh satu makhluk jin namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ni dia selalu ganggu budak-budak. Namanya Ummu As-Sibyan, mak kepada kanak-kanak. Dia selalu duduk ganggu. Dia kadang duduk dekat lampu, duduk dekat mana, kat kipas. Jin tu kata. Budak tu tengok atas. Gitu lah tengok budak tu kan. Dia tengok benda yang kita tak tahu, kita tak nampak. Dia nampak. Dia nampak. Anak saudara saya sekali masuk satu kedai, tak nak sebut kedai mana. Sekali tuan kata dia ada pakai penunggu apa tu kan. Saya tak nampak lah. Bila nak masuk, dia berat kaki dah mengejut. Dia tengok sampai ke atas. Waktu tu dia boleh berjalan lagi dah. Boleh berjalan dah. Kira budak boleh berjalan tapi tak ada nak bercakap. Dia tak nak masuk, tarik tak nak masuk. Kira ada something wrong. Jadi tanya seorang kawan yang duduk dekat situ, kawan mengaji Mesir juga. Yang duduk dekat situ. Dia ni orang kata pakai perubatan juga, perubatan Islam juga. Oh Ustaz, tu dia pakai benda Ustaz. Saya tahu. Dia tahu sendiri. Dia kata ada pakai benda. Ada something tak kena. Dia bukan boleh nampak, kita tak boleh nampak. Hatta kalau tuan-tuan mai, Ustaz, saya nak minta berubat ni Ustaz. Kadang-kadang orang duk main rumah. Hari tu balik pada mana dah? Balik pada Kuala Lumpur ke mana tu? Pagi-pagi dah orang main rumah dah. 2 orang pula tu main. Dua-dua penyakit sama, sihir juga. Saya tak mau terima orang. Dia panggil, kita tak mau pergi. Depa sampai main rumah. Bawa main betul ayam. Saya tak mau buat. Tak mau buat pasal apa? Kalau saya buat, kadang saya kena balik. Ataupun saya punya mak saya, ayah saya kena balik. Sebab jin ni dia ada anak beranak dia. Dia main serang kita. Nampak? Dia main serang. Dia contoh saya baca ruqyah. Ruqyah fakusih wa harkil jin. Ruqyah leraikan sihir, bakar jin tu. Bila bakar jin tu, jin yang duduk dalam badan, kita bakar dia. Kita niatkan baca surah Al-Buruj, bakar dia. Surah Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Itu cara kita nak bakar dia. Tapi ada cara dia, bukan dia ajak itu ya. Saya sebut ni sebenarnya, katalah saya baca yang tu, nak bakar dia. Dia terbakar. Tapi dia tu anak, mak dia ada. Bila anak mati, mak dia main. Bukan mak dia main, pak dia pun main juga. Last kali bukan pak dia main satu kampung. Last kali pening bala kita. Dah bunuh anak main satu kampung. Ni cerita benar ni. Bab sihir-sihir ni. Kan tu yang jadi serabut tu kan. Kita suruh keluar tak mau kan. Bakar mak dia mengamuk. Itu serba salah pun. Jadi tuan-tuan, tak mau cerita bab tu lah. Nak cerita apa ni lupa boleh dah. Kita baca doa tadi untuk elak pada jin Ummu Sibyan. Banyak budak-budak ni boleh nampak. Maka caranya adalah pertama azan. Itu salah satunya dia sebut dalam kitab ni. Imam pengasyarah kitab ni dia sebut pertama azan untuk elak Ummu Sibyan. Tu elak pada jin tu. Kalau tak azan mungkin diganggu oleh jin, salah satu sebab. Yang kedua, baca di dahinya sambil hembus. Lepas baca hembus dahi dia. Apa dia? Allahumma shalli ala Muhammad. U'idzuka billah U'idzuka bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa jinnin wa hammah wa min kulli ainin hasudin lamah. Tulis dah no, nampak suruh tulis dah tu. Kau boleh tulis sendiri nanti kemudian kena tulis. Saya malas lewat lah ni. Tak apa, tulis dah no. Yang ni ada satu hari ayah saya dia mengajak di depan rumah saya batu lapan cagak jaring tu, masjid tu, dia mengajak maghrib, kuliah maghrib Khamis malam Jumaat. Tiba-tiba mai satu kereta, ni cerita lama dah. Nak cerita pasal doa ni lah. Dia keluar, dia pergi masjid tu. Lepas solat Isyak tu, waktu tu baru lepas Isyak, lepas solat. Ayah saya baru lepas kuliah apa saja. Dia kata, Tok Imam mana? Tok Imam. Dia duduk cari Tok Imam. Kami orang kampung tak kenal dia. Pasal apa ni? Ni dia kata anak saya duduk menangis daripada Alustaq sampai ke sini. Menangis tak berhenti. Bukan Alustaq, daripada Bukit Merah sampai ke sini.
Masuk antara sana ke sini, dia menangis start pada Bukit Merah. Ayah saya tanya, buat apa kat Bukit Merah tu? Pasal kat Bukit Merah? Oh, Bukit Merah kan ada arena R. Berhenti kat arena R tu, bawa anak baby tu keluar. Waktu tu tengah malam, lepas maghrib. Jadi budak ni senang diganggu. Sebaiknya kalau tuan-tuan nak keluar, bawa baby, jangan keluar waktu malam. Itu sebab kata para ulama, makruh kita mandi laut waktu malam. Makruh mandi laut waktu malam. Sebab apa makruh mandi laut waktu malam? Mandi apa masalah kan? Tengah malam pun seronok mandi kan? Sebab sejuk ke Ustaz? Bukan. Sebab laut tu jadi tempat penempatan jin dan syaitan. Mereka duk bercepera satu bumi ni waktu siang. Waktu malam mereka kumpul kat laut. Jadi yang suka berkumpul maghrib-maghrib, banyak unggun api, semua geng-geng jin setan macam tu. Kan? Jangan buat macam tu. Waktu malam ni duduk dalam rumah. Walaupun kita duduk berseronok, bawa anak family, tapi start sebelum maghrib, jangan keluar, bagi keluar ke laut. Adik saya yang bongsu, satu hari dia pergi ke, ayah saya mesyuarat di pantai Cahaya Bulan di Kelantan, mesyuarat, muktamar. Mak saya bawa adik saya ni pergi ke laut. Waktu maghrib dah. Waktu maghrib tu, masuk waktu maghrib tu, adik saya ni sakit bahagian bawah ni. Bahagian belah perut ni sakit, menyucuk-nyucuk. Mak sakit, budak lagi waktu tu, sekitar dalam umur 6 tahun, 5 tahun gitu. Sakit mak, baca ada benda cucuk-cucuk dalam perut. Mak saya baca doa ni juga lah, lebih kurang. Mak saya dia pun tak reti juga, tapi ayah saya ajak tu kata doa Nabi cukup mustajab. Tak payah baca doa lain. Mak saya baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mak, okey dah, sihat dah, tak sakit dah. Jin lah tu. Terus mak saya bawa masuk dalam dewan. Jangan kita pergi duduk kat laut-laut, tak boleh. Samalah anak-anak kecil-kecil ni, kalau bawa tengah malam, jangan bawa turun pada kereta, tunggu pergi arena R. Jin duduk merayau tengah malam. Kan Nabi pun sebut, bila sampai waktu maghrib, panggil anak masuk, tutup pintu. Ni dah duduk berjalan tengah malam. Kami hari tu berjalan tak ada apa pun Ustaz. Tak ada apa lah, kalau dah ada apa. Tu. Jadi saya nak kata doa ni cukup baik. Kalau kena tu, ayah saya dah budak duduk menangis. Budak makan, berak pun tak ada, kencing pun dah basuh pun semua dah. Jadi ada something wrong tak kena. Jadi bila tak kena, ayah saya kata, ayah saya ni bukannya pakar sangat, bukanlah ahli perubatan, tapi kita duduk mengaji, kita tahu doa-doa Nabi. Amal doa tu pun dah orang kata ustaz pandai berubat dah. Padahal kita hafal doa tu je pun. Kita bergantung, yang penting bergantung dengan Allah Ta'ala. Baik. Jadinya doa tu, bila anak tu lahir, kalau dia menangis tengah malam, u'izuka bikalimatillah. Minta maaf, tulisan saya ni bukan lawa sangat. Dia suruh tulis juga, kan? Faham-faham ni lah. Kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa jinnin wa hammah wa min kulli ainin hasudin. Panjang juga nama Ustaz tu. Lamah. Nasi tuan-tuan lah. Sebenarnya pendek je. Ini saya olahan saya. Ini olahan cara saya. Ini doa saya. Kalau tuan-tuan buka lah hadis mungkin pendek daripada ni lagi. Ada yang orang dia tak tambah jin, dibuang jin, syaitanin wa hammah. Saya tambah syaitanin wa jinnin wa hammah. Saya tambah jin. Itu saya tambah tu. Kan kadang-kadang saya ambil pada guru macam tu lafaz dia. Wa min kulli ainin, ada riwayat tak ada sebut pun hasudin, tapi saya tambah hasudin. Hasud ni maksudnya hasad dengki. Saya tak muat nak tulis terjemahan.
Saya terjemah gitu je, tuan-tuan tulis-tulis lah ikut kreativiti ayat tuan-tuan lah. Tapi lebih kurang maksud dia macam ni. U'idzuka, kalau dia kanak-kanak lelaki, ka. Kalau dia kanak-kanak perempuan, ki. Okey? Ki. U'idzuki, kalau baby perempuan. U'idzuka, kalau baby tu. Ataupun boleh juga u'idzuhu, hu. Kalau perempuan u'idzuha, dia dhamir ghaib. Boleh juga. Boleh. Kalau kita dengar ustaz tu kata u'idzuhu, boleh. U'idzuka mukhatab, terus direct kat dia. Boleh lah. Baik. U'idzuka bikalimah, aku minta berlindung. Aku memohon kepada Allah perlindungan bagi kamu. Dengan apa? Bikalimatillah, dengan kalimah Allah at-tammah, yang sempurna. Banyak kalimah Allah ni dalam dunia. Kalimah Allah, ayat Quran, apa semua ni. Kira doa ni jami' mani', sempurna, komplit. Minku, min kulli. Nak minta lindung daripada apa? Min kulli, daripada segala jenis syaitanin, syaitan. Wa jinnin, jin. Wahamah, iaitu benda yang menyerang, menyakitkan kita. Binatang yang menyakitkan kita. Okey? Ni semua ni boleh guna ni untuk budak. Wa min kulli ainin, dan daripada segala jenis pandangan mata ain. Ain ni pandangan mata yang jahat. Kalau dia tengok kat kita, dia ada penyakit ain, bila dia tengok kita kena musibah. Contoh, saya bawa kereta baru, bawa mai parking depan. Kereta apa? Lamborghini contoh. Amin, dia kata amin. Seorang yang kata amin. Ya Allah, aku duk harap duk ada amin. Seorang je amin. Tapi mungkin dia antara manusia terpilih mustajab doa kan. InsyaAllah dapat tu. Tapi tak harap pun. Dia punya road tag pun boleh beli sebiji Myvi. Aduh, tak maulah kan. Minta berlindung kan. Teruk nak tanggung. Baik. Wa min kulli aini. Saya bawa kereta baru. Tiba-tiba Alif tengok. Lawa kata ustaz. Sebut dia puji tu ya. Dia puji tu biasanya ada unsur hasad juga. Saya tak katalah contoh lah ni. Dia nampak tu, dia tengok, kemudian dipuji dalam keadaan dia berhasad dengki. Maka biasanya dia ada ain, maka kena atas kereta kita. Mungkin lagi keluar, start kereta terbakar. Sampai kat jalan orang langgar. Kita kata takdir, nak kata apa dah langgar. Tak, sebenarnya daripada ain. Ada kes orang tu, abang ipar dia ke macam mana ke lebih kurang, orang puji handsome-nya abang ipar hang. Esok tu lumpuh. Nampak tak? Maksudnya kita tak tahu orang tu ada ain ke tidak. Baby yang lahir, jangan cepat-cepat snap gambar buh dalam Facebook. Facebook ni ramai orang duk tengok. Kita seronok lah sebab kita nak at-tahadduts bin ni'mah, nak cerita nikmat tu. Tak, nanti dalam ramai-ramai yang duk tengok tu ada yang dengki. Nampak tak contoh? Dia ni nak dapat anak susah sungguh. Bila tengok tu, dengki sungguh, jealous sungguh. Dia tak, bukan ada sengaja pun nak bawa ain pada orang tu. Tapi kebetulan dia ada ain. Maka bila dia tengok macam tu, dia betul dia kata apa? Lawanya, comelnya gitu. Puji gitu pun dah jadi ain. Kena kat budak tu. Cara nak mengelak ni. Jadi kalau kita takut kena ain pada orang atau pada diri kita, di saat kita puji, jangan puji semata-mata. Kena sebut sekali. Contohnya, Masya Allah, comelnya. Sebut Masya Allah sekali. Ni Nabi sebut, Subhanallah, lawanya kereta ni. Faham tak? Bila kita makan makanan, sedap, Masya Allah, sedapnya. Kalau kita kata, sedapnya, sedap sungguh durian ni. Makan-makan biji yang kedua, mangkap. Ain lah tu. Baru tadi puji, tiba-tiba main mangkak pula lah. Main biji yang kedua mangkak pula. Tu nak kata apa? Itu penyakit ain. Jangan duk puji lebih-lebih sangat. Nampak tak? Jangan puji lebih. Masya Allah ustaz, lajunya. Gitu kan. Sampai-sampai lah. Itu ain. Penyakit ain ni bahaya. Kemudian ain ni juga, kalau orang tu ada ain, dia sedar dia ada ain, dia sunatkan dia juga ambil wuduk basuh muka. Nabi SAW ada seorang perempuan masuk dalam rumah. Nabi tengok kat muka dia ada irah-irah ain. Lalu Nabi kata faghsil wajhak. Basuh muka hang. Basuh muka hilang ain tu. Kita pun tak tahu. Ustaz tahu ke? Tak ada. Lamah hasudin, ainin hasudin, lamah yang mencela.
Okey, baca kat budak. Bila time dia menangis, dia merengek, baca. Baik, setakat tu saja. Kita ada dua isu tadi kan saya sebut, ringkaskan saja. Iaitu pertama, seekor lembu kita kongsi. Dah habis ke bab akikah ni? Dah. Habis kan? Habis baca kan? Apa tu? Baca yang lain kali apa? Wayak makruh kita lumukkan kepalanya dengan darah. Itu perangai jahiliah. Habis dah? Wala ba'sa bi za'faran. Wala ba'sa bi za'faran. Za'faran tahu? Saffron. Saffron. Bukan tuan-tuan ambil yang daun-daun serbuk pil ni atas bata dak. Saffron tu tuan-tuan rendam dalam air bagi dia tukar warna. Ambil itu lumuk atas kepala dia. Saffron ni bagus. Ni orang kata mahal lah ni. 1 gram pun dah berapa, 1 kilogram boleh beli sebiji rumah. Kan? Tak tahulah contoh ni, boleh bayar deposit rumah tu. Kan? Banyak tu tuan-tuan saffron tu. Boleh saffron lagi? Habis. Alhamdulillah. Yang seterusnya yang pasal kongsi seekor lembu akikah dengan korban. Macam mana nak buat? Dalam kitab saya, kitab Hasyab Bajuri, dia ada sebut. Saya ringkaskan saja. Dia kata apa? Dia kata boleh ishtaraku fi tadhiyah biha. Seekor lembu kita boleh kongsi korban akikah. Dia kata apa? Wa mithluha al-hadi wal aqiqah wa ghairiha. Kata dalam seekor lembu tu dia ada nazar, korban wajib nazar, ada korban sunan, ada akikah. Boleh kongsi tiga-tiga boleh. Tapi setiap daripada bahagian portion tu dia kena tahu macam mana nak buat. Katakanlah dalam lembu tu ada orang nazar. Berapa orang yang nazar dalam lembu tu? Ada 2 orang. Lembu tadi kita ambil kaedah yang awal tadi 70 kilo. Baki lagi buat korban. 2 yang nazar, 5 buat korban. 5 yang buat korban tu sedekah sebahagian, betul tak? Boleh masak apa semua boleh. Bagi kat tuan tu pun boleh. Tapi 2 lagi tu, yang ni berapa kilo? 20 kilo. 20 kilo tu kena sedekah semuanya sekali. Dia kena tahu tu. Itu sebab orang yang nak buat korban, orang yang menganjurkan korban, bila dah kongsi seekor lembu, ada orang yang buat korban sunan, ada yang buat korban nazar, ada yang buat akikah, dia kena tahu fungsi-fungsi cara nak bahagi tu. Bukan main tarik-tarik, main aku buku-buku yang sedekah-sedekah, tak boleh. Dia kena belajar tu. Kemudian katakanlah ada akikah dalam tu. Akikah lain pula lah, betul tak? Akikah dia kena masak. Masak secara manis-manis. Katalah 2 masuk korban wajib, sedekah mentah-mentah semua bagi kat orang. Tuan punya korban tak boleh ambil daging tu satu pun. 2 orang lagi buat akikah, maksud 20 kilo tu masak. Nampak tak? Jadi baki lagi berapa? 3 orang buat korban biasa, korban sunat. Maka korban sunat ni ambil 500 gram daripada situ paling kurang. Ataupun buat 1/3, 1/3. Baik nak, macam saya ajarkan tadi. Tak apa, nak kongsi tak apa. Tapi dia kena tahu portion-portion yang tugas-tugas yang patut kita buat setiap daripada bahagian tu, korban tadi. Lalu dia kata sini, dia kata sawaun ittafaqu fi naw'il qurbah am ikhtalafu fi. Tak apalah, boleh kongsi walaupun ada yang buat korban, ada yang buat ni, walaupun berbeza tak apa. Dia kata kama, so contohnya qasada ba'dhum tadhiyah, ada yang buat korban, ada yang buat hadiyu. Hadiyu ni maksudnya buat sembelihan waktu musim haji, hadiyu. Kemudian wa ba'dhum aqiqah, ada yang buat akikah macam-macam. Wa kadzalika ma law arada ba'dhum at-tadhiyah wa ba'dhum al-akli wa ba'dhum al-bai'. Boleh juga, hatta sekalipun ada 2 orang buat korban, 2 orang bukan maksud buat korban, buat makan. Saja-saja nak makan. Baik saja nak makan, baik hang pergi beli daging RM32 sekilo. Dia bayar 650 nak makan, bukan nak buat korban, nak makan saja ustaz. Jadi bahagian tu 10 kilo tu, pada 70 kilo daging tu saya nak makan semua. Saya bukan niat korban, dia kata. Boleh, tak ada masalah nak kongsi pun. Kemudian ada yang masuk korban nak meniaga. Jual daging tu balik, contoh. Dia bukan niat korban, dia niat nak beli bahagian daging dia, portion dia tu untuk meniaga. Tak apa, boleh. Sampai tahap begitulah. Walau kana ahaduhum zimmiyan, sekalipun di antara orang yang kongsi seekor lembu tu kafir zimmi sekalipun, orang kapiak. Ada seorang apik tu mai, ni ustaz-ustaz saya nak masuk korban. Weh, lu mana boleh masuk korban? Tak, saya nak makan saja boleh tak? Dia kata.
Nak tumpang-tumpang, nak makan, dia kata. Dia kafir zimmi, boleh tumpang makan. Tak ada masalah. Dia ambil tumpang satu bangku. Dia banyak 650 kafir tu. Boleh mana? Walaupun salah seorang kafir zimmi, dia tak ada sanggup paut dengan orang lain. Niat dia tak ada sanggup paut dengan orang lain. Tak menjejaskan apa pun. Ni kata Imam Bajuri. Dia kata, lam yaqdah fima qasadahu ghairuh min udhiyatin wa nahwiha. Orang lain yang ada niat-niat tu tak ada kena mengena apa semua. Tak ada kena mengena. Walahum qismatul lahmi. Masing-masing ada bahagian daging masing-masing. Ambil kan? Yang nak berniaga, ambil bahagian nak berniaga. Yang nak makan saja, ambil bahagian nak makan. Yang akikah, ambil bahagian untuk masak buat akikah. Yang kafir zimmi masuk korban, ambil bahagian dah 10 kilo. Nak makan, ambil ni. Boleh. Tak apa. Tak ada masalah. Dia kata, itu qismatul ifraz. Itu ada syarah banyak. Baik. Yang kedua. Dah kita kata boleh tadi. Isu yang kedua. Isu yang kedua ni, iaitu isu dia adalah, boleh tak bagi makan daging korban pada orang kafir? Baik, dalam kitab saya ni, kitab ni namanya Hasyiah Al-Bujairini Al-Khatib, syarah hasyiah kepada Al-Iqna'. Disebut dalam ni matan Iqna' tu, dalam matan Iqna', matan Al-Ghayah wa Taqrib disebut, kalau kita buat korban, wa yut'imul fuqara wal masakin, kita bagi makan orang miskin dan fuqara. Daging tu lah. Okey. Dia letak dalam syarah Imam Khatib Asy-Syarbini, dalam syarah dia kata wal masakin minal muslimin, daripada kalangan orang Islam. Saya tak mau baca lepas tu, saya lompat bawah tu. Sebab dia syarah balik perkataan muslimin tu bawah tu. Dia kata bawah ni, dengar masalah ni kena faham betul-betul. Saya lagi duk bergaduh lagi. Wa kharaja biqaidil muslimin, terkeluar daripada qaid tambahan orang Islam tu, ghairuhum, selain daripada orang Islam. Maksudnya boleh dalam mazhab kita Syafi'i pendapat yang rajih adalah haram kita bagi makan daging korban dan daging akikah sekalipun kepada orang kafir. Daging korban tu tak kira lah sunat maupun wajib. Tak boleh bagi makan kepada orang kafir. Tak boleh. Dalam kita Iqna' sebut ni. Fala yajuzu it'amuhum, tak boleh kita bagi makan kat depa daging ni. Buat masak bagi makan ke, bagi mentah ke, tak boleh bagi orang kafir. Okey, sabar dulu. Kama nassa alaihi fil Buwaiti, seperti mana yang dinaskan oleh al-Imam Abu Ya'qub al-Buwaiti. Imam Buwaiti ni adalah anak murid daripada Imam Syafi'i. Anak murid Imam Syafi'i. Dalam riwayat dia ni kena seksa teruk, diikat tangan dan kaki dia, diheret di zaman Mu'tazilah dulu, daripada Mesir sampai ke Iraq. Heret dengan kuda. Nak kata teruknya dia kena ujian. Imam Al-Buwaiti rahimahullah, anak murid rapat Imam Syafi'i. Anak murid hebat-hebat Al-Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti, ini antara anak murid yang hebat. Baik, dalam kitab Buwaiti sebut nas Imam Syafi'i tak bagi. Okey. Wa waqa'a fil majmu', tetapi wujud dalam kitab Majmu' Imam Nawawi jawazu it'amu fuqara'i ahli dhimmah. Yang ni adalah pendapat, pada saya rasa ini pendapat ikhtiar Imam Nawawi. Ikhtiar ni maksud dia apa? Pilihan pendapat peribadi Imam Nawawi yang terkeluar daripada pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Maksud Imam Nawawi dipilih pendapat ni sendiri. Macam isu sebelum ni, solat Jumaat 12 orang. 12 orang tu sah di sisi pendapat Imam Nawawi. Begitu juga jamak waktu sakit. Waktu sakit boleh jamak di sisi Imam Nawawi. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh jamak. Ini pendapat ikhtiar pilihan Imam Nawawi. Imam Nawawi juga berkata air musyammas tidak makruh. Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi sendiri sebut bahawa najis babi dan anjing cukup dibasuh hanya sekali, bukan 7 kali. Ini pendapat peribadi dia. Tapi puak-puak ni, kalau puak-puak Wahabi lah kan, dia pun suka ambil ni, Imam Nawawi kata. Yang tu adalah masail al-ikhtiyariyah, masalah pilihan Imam Nawawi. Ikhtiar ni apa? Imam Nawawi ni sendiri dia mujtahid. Bila dia nampak masalah tu dia tak setuju, dia ambil pendirian sendiri, terkeluar pada mazhab. Tapi kalau kita kata mazhab Syafi'i berpendapat boleh basuh najis dengan sekali, najis mughalazah, tak betul. Pendapat Imam Nawawi tak boleh disandarkan dengan mazhab Syafi'i. Dia pendapat peribadi dia.
Tapi ustaz, kami nak taklid dengan Imam Nawawi boleh ke? Boleh. Bagi diri dia sendiri. Terpulanglah. Imam Nawawi kata boleh. Ini pendapat pilihan dia. Bagi makan kepada orang fakir di kalangan ahli zimmah. Ni ada ahli zimmah ni, orang kafir Cina, Hindu apa semua. Boleh. Syarat dia kafir tu fakir, bukan orang kaya. Fakir. Min udhiyati tatawwu', daripada korban yang sunat. Udunal wajibah, tapi korban wajib tak boleh. Korban sunat boleh bagi makan. Wa ta'ajjaba minhu al-azra'i, ada orang tak ta'ajub ataupun ada orang yang tak setuju dengan kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi dalam masalah ni, kalau di wilayah persekutuan depa hukumkan boleh bagi daging korban pada orang kafir. Kalau dia Sabah boleh bagi daging korban pada orang kafir. Kita kata apa ni fatwa tak ikut mazhab Syafi'i. Fatwa ni tak terikat dengan satu pendapat saja. Dia melihat kepada waqi' setempat kawasan tersebut. Saya ambil contoh Sabah. Sabah ambil pendapat boleh bagi makan daging pada orang kafir. Jadi ada isu ni timbul, ada ustaz-ustaz dia terus orang kata melompat dulu. Lalu dia kata mufti ni takut pada orang kafir, jaga hati orang kafir lebih pada orang Islam. Bawa tenang. Benda ni khilafiyah. Masalah khilafiyah. Khilafiyah ni jangan duk gaduh. Macam ni. Dia Sabah. Dia tak macam dekat Kedah. Dia Sabah ni mak pak Kristian, anak 4 orang semua Islam. Yang best tu mak pak dengan anak-anak duduk satu rumah. Tu masalahnya. Saya jumpa depan mata saya. Saya mengajak satu tempat institut latihan dakwah di dekat dengan Kudat di Sabah. Masa saya mengajak, dia bawa jauh pun, sakit pinggang, jauh nak pergi ceramah. Tapi waktu tu tengah orang kata free banyak kan. 8 kali kat pergi Sabah. Daripada ujung Kudat Pitah sampai ke Sipitang, sampai ke ujung sekali, sampai ke Menumbuk. Seronok pengalaman jumpa. Dia kata ibu saya, dia kata depa soalan-soalan saya mudah-mudah ya. Soalan mudah-mudah ya. Ibu saya ni ustaz kafir. Ada pengalaman mak dia hantar anak dia ni, mak dia Kristian, hantar anak dia kat institut latihan dakwah tu untuk mengaji agama. Mak dia hantar sampai ke pintu, bagi makan, bagi duit. Tanya dia, makcik ni tak marah ke anak masuk Islam? Hantar mengaji agama pula lagi. Saya dah kata kat dia dah, kamu nak masuk Islam tak apa. Tapi bila kamu masuk Islam, kamu kena belajar ikut Islam betul-betul. Mak dia pula tarbiyah dia. Mak dia tarbiyah dia. Jangan masuk Islam ikut-ikut je. Kalau nak masuk Islam, ikut Islam. Solat kena jaga. Mak dia pesan solat kena jaga walaupun dia tak solat. Nampak tak? Sebab dia kata kalau masuk Islam, buat betul-betul masuk Islam. Dan sekali dia kata kat mak dia, tak apa mak nak buat. Lepas tu mak dia hantar mengaji agama. Sebab mak dia tak boleh nak mengajar, dia hantar lah. Tapi dalam satu family, cuba bayang kalau anak ni buat korban. Daging korban ni tadi bawa balik rumah. Nak masak. Lepas tu dah masak apa semua, mak tak boleh makan daging ni, saya je boleh makan. Tuan-tuan rasa agak-agak sanggup dah buat macam tu kat mak. Itu yang orang kata waqi' berbeza, keadaan orang berbeza-beza. Bila seorang mufti hukumkan macam tu, dia mesti faham waqi' setempat dia. Dia mufti Sabah, dia tahulah pasal Sabah tu, suasana dia Sabah macam mana. Tetapi amalan ni dipakai pada diri orang tu, tak apa. Hatta tuan-tuan sendiri nak taklid Imam Nawawi dalam bab ni, boleh. Yajuzu taklid aqwalil ikhtiyariyah bihaqqi nafsi. Dalam kitab Fawaid Al-Makiyah sebut, boleh kita ambil pendapat ni. Hari tu kita solat Jumaat 20 orang, boleh pun. Sebelum ni tak pernah tu yang kecoh tu. Saya tulis kat Facebook bab ni, solat 12 orang ni. Share pun tak tahulah berapa ratus orang share, berapa ribu orang share, tak tahulah. Kan? Sebab dia terkejut kan. Kita pun terkejut solat Jumaat 12 orang, selalu 40 dengar kan. Tu kata kalau di Perak lama dah orang solat 12 orang ni. Bukan tempat saya dah. Ni belah kampung-kampung orang asli. Ada satu kampung bukan kampung orang asli, orang kampung biasa. Tapi kampung tu dah pupuh dah manusia. Yang tinggal 12 orang saja. Nak keluar tak boleh, solat 12 orang. Mufti benar kan, yang masuk keadaan waqi' berbeza. Jadi kalau nak aman, kalau kita rasa contoh yang mai tu kawan kita, kalau tak bagi makan terasa dia, tak apa, bagi makan, tak masalah, boleh saja taklid. Tapi jangan timbulkan isu ni macam isu yang besar, boleh rosak akidah apa semua. Tapi syarat yang orang kafir tu fakir. Tapi lebih aula taklid pendapat jumhur ulama Syafi'i, tak, janganlah bagi makan.
Kita duduk kat sini bukan ada orang kapiak pun main rumah kita waktu korban, betul tak? Tak ada. Jadi kita pun jangan kita pula terhegeh-hegeh pergi bagi daging kat dia pula. Itu masalah pula. Kita duduk masa-masa pergi daging bagi makan daging kat dia. Kita pula terhegeh. Tapi kalau dia main, kita terpaksa bagi makan, tak apa. Jadi isu ni saya dah tahqiq masalah dengan betul lah. Memang betul berharam bagi makan kepada orang kafir. Tapi masalah ni khilafiyah. Kalau rasa waktu tu perlu kepada taklid yang mazhab lain, tak ada masalah. Tapi saya bukan ajak tuan-tuan bermudah-mudah, tapi melihat kepada suasana. Tak ada soalan kot, no? Berhenti dekat ni dulu. Kira tak ada soalan lah. Okey, baik. Okey. Oh, simpan. Dalam kitab ni mana-mana kitab sebut wal iddikhar bihi ghairu makruh. Menyimpan daging tidak makruh. Haram lagi lah tak. Simpanlah sampai 30 tahun pun tak apa. Nah, tapi yang pasti yang wajib dia mesti ada tak sedekah pada orang miskin. Sebahagian daripada daging tu ada tak? Ada lah kot, mesti ada. Kalau kita buat korban dekat tahfiz tak boleh ambil semua daging simpan kat dia. Dia kena bagi kat fakir miskin juga. Ada setengah tahfiz pun tak mengaji agama macam ni juga, buat panggil macam ni juga. Tak mengaji fiqh, tak mengaji hukum. Dah orang buat korban kat tahfiz dia simpan semua daging buat stok setahun. Tak boleh buat macam tu. Mesti sedekah mentah-mentah bagi ke orang. Paling tidak saya sebutkan tadi 3.5 kilo. Nampak tak? Baki tu nak simpan tak apalah, nak makan untuk anak tahfiz tak apalah. Tapi sedekah mesti ada untuk mentah-mentah. Tahfiz yang buat korban tu juga dia kena kutip, kena timbang setengah-setengah kilo bagi pada orang dekat-dekat kawasan tu. Jangan jadi tamak semua nak simpan kat tahfiz. Tahfiz tu ambil separuh pun boleh dah. Separuh lagi sedekah, boleh dah. Nampak tak? Ambil 1/3 pun cukup dah, separuh lagi. Yang buat korban tu bukan seekor je kan. Buat korban kat tahfiz kadang-kadang tu sampai 5, 6, 7 ekor. Kan? Kalau ambil 1/3 pun, kalau dah 3 ekor, betul tak? 1/3 daripada 1 ekor tu ambil simpan. Kalau dah 3 ekor, macam seekor simpan dalam rumah, dalam freezer depa. Nampak tak? Jadi jangan buat macam tu. Sebaik-baiknya sedekah. Kalau nak simpan tahfiz tak salah, tapi simpan tu pada-pada. Jangan simpan semuanya. Kena sedekah agak sebahagian. Okey, kena macam ya. Okey. InsyaAllah jumpa lagi, ada rezeki umur panjang, jumpa lagi waktu-waktu lain. Minta maaf salah silap. Saya baca kat tu ya, bab sembelih tak masuk, kita buat praktikal ya. Tapi tak apa, praktikal lagi faham daripada dengar kan. Tadi dah tahu dah hayatul mustaqirah tu apa semua sikit-sikit dah. Kitab Matlu'ul Badrin tak sempat baca. Kan ada yang dah beli dah. Tak apa, Matlu'ul Badrin kita baca lain kali insya-Allah. Mungkin ada bab-bab khas kita mengaji Matlu'ul Badrin. InsyaAllah masa kita tak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salawati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.